mula insya-Allah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, kita meminta ampun daripada Allah dan kita minta doa daripada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada jahatnya kita yang lepas dan kita berlindung dengan Allah daripada perbuatan-perbuatan kita yang lepas. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sesiapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada siapa yang boleh sesatkan. Dan sesiapa yang Allah sesatkan, tidak ada siapa yang boleh beri petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada syirik baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Assalamualaikum tuan-tuan, apa khabar? Waalaikumsalam dulu baru jawab baik. Amboi. Tu basic tu. Baik tuan-tuan. Hari ni kita dalam siri kuliah Siri Al-Quran Bercerita. Siri Al-Quran Bercerita. Tuan-tuan berkumpul untuk mendengar kisah-kisah dalam Al-Quran, versi Al-Quran tanpa selit sumber luar langsung, insya-Allah. Dan kita akan buat Nabi Adam, dan ini kelas kedua Nabi Adam. Hari ni tuan-tuan datang untuk ingatan Adam, siri kedua. Bulan lepas kita buat Khalifah Adam, siri pertama. Soalan saya, siapa yang tak datang waktu siri pertama dulu? Sikit lah. Yang tak datang, kalau dia tak boleh jawab, saya tak marah. Yang datang siapa tak boleh jawab soalan bulan lepas? Baik tuan-tuan, sekarang kita masuk topik hari ni. Kita nak buat bahagian kedua, ingatan Adam. Baik tuan-tuan jawab saya. Kita ingatan Adam ni berakhir dengan topik bulan lepas. Kita berakhir dengan apa? Apa jadi? Berakhir dengan apa? Kesilapan besar iblis. 6 kesilapan besar iblis. Kemudian iblis pun turun, jatuh ke bumi. Fine. Tuan-tuan, rujukan kisah Adam dalam Quran ada 9. Tuan-tuan dah dapat PDF dia kan? Hak kelas lepas? Ada dapat. Yang tak dapat tu sama ada tak ada dalam grup, ataupun tuan-tuan scroll je tak download. Soalan, tuan-tuan hak dah download tu, dah baca ke 99 petikan? Baca? Ni. Baik, tuan-tuan. Sekarang kita recall balik apa kelas lepas. Kelas lepas, punca mulia status manusia. Ingat ini kelas lepas. Punca mulia status manusia yang menyebabkan mulia manusia tu lebih tinggi daripada malaikat. Datang mana mulia tersebut? Satu, daripada ruh min ruhillah. Roh daripada roh Allah. Roh Allah maksudnya Allah punya roh lah. Bukan Allah itu berroh. Allah cipta roh, dia ada stok roh yang banyak. Maka satu roh yang diciptakan tanpa jisim, tanpa badan. Yang menyebabkan kita mulia adalah roh yang Allah ciptakan letak dalam badan kita. Roh kita yang menyebabkan kita mulia. Dan ilmu yang diajarkan kepada manusia. Dua benda yang kita bincang kelas lepas menyebabkan malaikat pun sujud. Satu,
roh kita yang mulia. Kedua, ilmu yang Allah ajar kepada manusia tersebut. Dua benda ni kita lebih daripada malaikat. Jelas? Kelas lepas juga Allah mengingatkan iblis. Ingatan Allah setelah iblis tergelincir. Beritahu saya, apa tergelincirnya iblis kelas lepas? Apa iblis tergelincir? Dia tak mau sujud pada Adam. Lepas dia tak mau sujud pada Adam, dengar statement saya elok. Quran memanggil iblis tak mau sujud sebagai tergelincir. Bukan dosa besar pun. Bukan dosa serius pun. Tak mau sujud pada Adam, bukan pada Allah. Quran tak panggil itu sebagai dosa besar. Quran kata iblis tersilap sikit, tergelincir. Macam hari ni lah, ada tuan-tuan sembahyang pukul 8 pagi kan, subuh dia kan. Sebahagian tuan-tuan yang sembahyang pukul 8 pagi, subuh tadi, itu tergelincir. Sebab tuan-tuan terlajak tidur, tuan-tuan tergelincir. Iblis tak mau sujud pada Adam tu bukan dosa besar lagi. Dia tergelincir. Apa Allah ingatkan kepada iblis setelah dia tergelincir? Satu, Allah ingatkan bahawa Adam diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Iblis, ni Adam aku cipta sendiri handmade. Sujudlah. Allah ingatkan. Benda kedua, Allah ingatkan agar tak sombong. Iblis, astakbar, kau sombong ke apa ni yang kau tak mau sujud ni? Allah ingatkan. Tiga, Allah ingatkan agar tak anggap diri kayangan sangat, orang atas-atas yang lebih mulia. Allah kata ke Iblis, kau rasa kau ni yang high level ke? Yang menyebabkan kau tak mau sujud ke Adam ni? Yang ketiga, Allah ingatkan Iblis bahawa Iblis, whatsoever happen pun, arahan untuk sujud tu aku bagi, Tuhan bagi. Sepatutnya bila Tuhan bagi arahan, sami'na wa ata'na. Dengar, patuh, tak payah tanya lebih-lebih. So tuan-tuan, lepas Iblis tak mau sujud, Allah tak penampak Iblis. Tak. Allah tak terajang Iblis. Tak. Iblis tak mau sujud, Allah tanya pasal apa ni? Dan Allah ingatkan. 4 ingatan Allah bagi. Apa kesilapan besar iblis yang menyebabkan Allah kata anta minas saghirin, engkau orang kecil-kecil, orang lekeh. Tuan-tuan, iblis pun nak kata hebat, dia hebat lah. Dia makhluk bumi yang boleh berada di langit, not bad. Dia orang hebat. Tapi apa kesilapan besar dia yang menyebabkan Allah panggil dia lekeh? Satu, tuan-tuan, semua ni saya touch and go cepat-cepat sebab kelas lepas. Satu, terus sombong dari terima kebenaran setelah diingatkan. Ingat ada 4 ingatan tadi? Lepas 4 ingatan tersebut, sepatutnya dia kata, Allah, sorry, sekarang saya sujud. Patutnya buat macam tu lah. Bila tergelincir pukul 6.30 tak semayang, pukul 7 pun tak semayang, bangun pukul 9, ada mak kita sekeh kepala, hey, subuh lagi. Subuh? Astagfirullahaladzim. Pergi semayang lah. Itu baru betul tergelincir. Lepas diingatkan, cover lah balik. Iblis tergelincir, tak mau sujud pada Adam. Lepas diingatkan, dia tak cover balik. Dia sombong. Sujud. Oh, tak mau. Oh, peringatlah macam mana pun tak mau sujud. Yang ni baru masalah. Ini baru menyebabkan dia jadi saghirin, orang lekeh-lekeh. Nombor 2, dia justifikasi, mewajarkan keingkaran dia. Dia kata apa? Dia kata, pasal apa pula? Api kot. Tanah je. Mana boleh? Dia mewajarkan, menjustifikasi keingkaran dia tersebut. Dia menjawab, saya sebut perkataan lepas. Dia menjawab Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia membanding-banding ciri fizikal sebagai ukuran kemuliaan. Dah sebut dah awal tadi, mulianya manusia sebab roh yang kita ada dan juga ilmu yang kita ada. Iblis tak banding roh, tak banding ilmu. Dia banding, aku api kot, tanah je pun. Fizikal. Dia membandingkan ciri-ciri fizikal sebagai ukuran satu orang tu mulia ataupun tak. Yang keempat, dia salahkan pihak lain, termasuk salah Allah, termasuk salah takdir. Semua salah siapa? Salah dia. Semua salah orang lain, bukan salah dia. Yang langgar SOP dia, salah orang lain. 5, tidak bertaubat setelah dijatuhkan hukuman. Hukuman iblis adalah, iblis kau menjawab pula ni, iblis kau sombong pula ni,
Iblis kau justifikasi keingkaran. Iblis kau turun daripada bumi. Tentu Allah arahkan dia turun daripada bumi. Tapi masa peringkat awal Allah kata turun, Allah tak guna perkataan saririn, Allah tak guna perkataan lekeh, Allah tak guna perkataan laknat. Tak. Allah tak kata macam tu. Allah guna hukum sahaja. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buat salah dalam hidup kita, kena hukum tak? Kena hukum. Awak lepas kena hukum masuk neraka ke? Tuan-tuan, ni parent-parent semua ni. Anak tuan-tuan buat salah, tuan-tuan pukul, tuan-tuan rotan. Dan cubit. Awak lepas cubit tu tak mengaku anak ke? Mengaku lagi. Salah besar iblis adalah tidak taubat selepas jatuh hukuman. Patut lepas kena tampar, patut lepas kena cubit, mai minta maaf lah kat mak balik. Abang kata, mama ni kali tak mau buat dah. Okey lah, sejuk lah sikit. Tapi lepas Allah kata kat iblis, iblis turun. Kau keluar pada tempat ni, kau turun. Iblis kata, ya Allah bagi panjang umur saya boleh tak? Sampai kiamat. Okey, panjang umur? Boleh sebab kau panjang umur, bla 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 bla. Tuan-tuan, dia dahlah Tuhan bagi panjang umur. Dia tak pilih untuk taubat instead of untuk buat benda lain. Ingat, salah besar iblis yang menyebabkan dia kena laknat sampai kiamat, dia jadi orang lekeh adalah dia tak mau taubat lepas hukuman dijatuhkan. Yang kelima, dia berdendam. Dia berdendam. Ini semua sebab Mama Adam tu. Dia berdendam. Tuan-tuan, 6 poin ini, poin nombor 1, 2, 3, 4, 5 kita dah discuss panjang pada kelas yang lepas. Hari ini kita bincang poin nombor 6, dendam. Bahagian dendam tu kita akan bincang hari ini panjang. Baik. Ayat terakhir kelas yang lepas, ini apa yang Iblis cakap. Iblis kata, Iblis kata, saya terlalu ke belakang, saya tak nampak slide sana. So saya tengok sini Anzirni ila yaumi yub'atsun. Anzirni, wahai Tuhan, tangguh untuk aku. Tangguh saya untuk aku sehingga yaumi yub'atsun, sehingga hari kebangkitan, dibangkitkan semula. Hari dibangkitkan semula, tuan-tuan panggil hari kiamat. Betul ya? Jadi tuan-tuan, saya nak tanya sekali lagi soalan yang sama. Iblis tahu tak kiamat nak jadi? Tahu. Dia beriman tak bahawa kiamat itu benar? Dia beriman. Dia beriman tak bahawa Allah adalah Tuhan pencipta seluruh alam? Dia beriman. Dia beriman tak bahawa syurga itu benar, neraka itu benar? Dia kafir tak? Dia masih kafir. Kafirnya dia bukan sebab dia tak percaya. Kafirnya adalah dia percaya dan dia buat-buat macam tak faham. Dia percaya dan dia buat-buat macam tak faham. Oh tuan-tuan, saya nak discuss sikit perkataan kafir. Kafara maksudnya tutup, bukan tutup. Korek lubang, letak something, tutup. Kambus. Kafara, perkataan kafir. Kafara maksudnya timbus. Tuan-tuan tahu petani? Petani kerja dia korek tanah, tanam biji benih, tutup balik. Kafir, orang kafir. Kafir maksudnya terjemah bahasa Melayu tukang tani. Tuan-tuan, sebahagian tempat orang Arab mereka akan panggil petani sebagai perkataan kafir. Surah Al-Hadid dalam Quran, Allah sebut tentang hujan turun menyeronokkan hati kafir. Dalam surah Al-Hadid tu, kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan Quran tuan-tuan, dia terjemah kafir sebagai petani. Kafir adalah yang dapat maklumat, dapat wahyu, dapat segala benda, macam iblis lah. Segala maklumat masuk. Apa dia buat? Dia korek lubang, dia korek something dalam hati dia, dia pergi timbus semua maklumat dia dapat, dia buat tak faham. Tak faham. Tuan-tuan, saya sebut perkataan kafir. Tuan-tuan tidur, mak kejut, bangun, subuh, bangun. Dia jaga tak? Dia jaga. Dia tengok jam. Dia pun kata, amboi malasnya. Dia pun korek somewhere dalam otak dia, dalam lubang dia. Dia ambil hak mak dia kata, subuh, bangun. Pak, dia letak, dia tutup. Lepas tu dia buat tak faham. Tak faham. Tu kafir. Kafir adalah tukang timbus. Iblis, salah dia bukan sebab tak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan. Bukan tak percaya neraka syurga, dia percaya. Bukannya dia tak tahu hari kiamat, dia tahu. Dia siap minta panjang umur sampai kiamat. Tapi tuan-tuan, salah dia adalah dia kambus semua maklumat tersebut. Dia buat tak faham.
Tuan-tuan tahu kan, dalam dunia Malaysia ni, tak payah tengok jauh, ada orang hafal Quran jadi setan juga. Kan? Ada orang hafal Quran, ada orang mengajar mahat tahfiz 5 orang. Kan? Ada orang macam-macam. Sebab apa? Dia kambus. Maklumat dia ada, dia kambus. Dia kafir. Jelas? Allah kata, Iblis kata, ya Allah, panjangkan umur sampai hari kebangkitan. Allah jawab, innaka minal munzarin. Okey, fine. Engkau di antara yang diberi penangguhan. Fir'aun hari ini terajang Musa, hari ini pukul Bani Israel, Allah tangguh 2, 5, 6, 10 tahun. Abu Jahal hari ini pukul Nabi Muhammad, hari ini pukul orang Islam, Allah bagi penangguhan sampai perang Badar. Ramai orang diberi penangguhan. Iblis diberi penangguhan juga. Sampai bila? Sampai bila? Sampai kiamat. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, saat kita tengah duduk sekarang ni, Iblis masih hidup ke dah mampus dah? Jawapannya dia masih ada. Jeng jeng jeng. Iblis masih ada. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, Iblis yang zaman Adam dengan Iblis zaman sekarang, agak-agak siapa lebih berpengalaman? Iblis zaman lah. Iblis yang sama hasut Adam tu, Iblis tu masih wujud sekarang, masih duduk lepak-lepak lagi. Iblis tu dah ada pengalaman banyak. Dia try and error. Dulu dia try and error. Untuk Adam, untuk anak Adam, untuk Idris, dia try and error. Try nombor 1 tak boleh, try nombor 2, try nombor 3, try nombor 4. Tuan-tuan sekarang berapa lama lah? Ratus tahun kot? Ratus ribu tahun kot? Point dia kat sini, sekarang dia punya pengalaman just like that. Tuan-tuan, kalau ada orang consult dia punya consultation fee dia mahal. Pengalaman banyak. Sekarang tuan-tuan, point dia tuan-tuan kena ingat, Iblis ni sangat berpengalaman. Allah pun kata, okay fine, engkau dipanjangkan umur. Apa dia buat dengan umur dia? Kita masuk topik sumpah Iblis. Qala, Iblis kata, Tuhan bagi aku panjang umur? Fine, Tuhan aku bagi panjang umur. Qala, Iblis kata, fabima aghwaytani, Allah, oleh sebab engkau yang menyesatkan aku. Siapa sesatkan? Siapa sesatkan? Allah. Tuan-tuan, Iblis dia tak kata dia sesat, dia kata siapa buat? Allah buat. Ni nama dia menyalahkan orang lain atas salah dia sendiri. Allah, oleh sebab engkau yang menyesatkan aku, engkau buat trik ke atas aku, ya Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqimah. Aku aku akan duduk tunggu. Qu'ud. Tuan-tuan pernah dengar perkataan qa'ada? Qu'ud. Qa'ada, duduk tunggu. Aku akan duduk tunggu lama-lama. Lahum, tunggu mereka. Mereka siapa dia? Anak Adam, keturunan manusia. Ya Allah, oleh sebab engkau yang sesatkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqimah. Aku akan duduk tunggu mereka di jalan engkau yang lurus tu. Tuan-tuan bukan tak tahu, ihdinas siratal mustaqim. Betul? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tuan-tuan pun get ready lah jalan yang lurus tersebut. Iblis tengah tunggu. Tunggu untuk apa? Dia nak ambush. Dia nak serang hendak. Dia nak tunggu apa? La attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan duduk tunggu, aku akan ambil bahagian aku yang tertentu daripada para hamba kau anak Adam tersebut. So tuan-tuan, dia duduk tunggu kita lalu dekat jalan lurus tersebut. Untuk apa? Dia nak ambil share daripada kita. Tuan-tuan, kita anak Adam. Adam telah mewariskan syurga untuk kita. Agak-agak Adam masuk syurga biasa-biasa ke syurga high-high ke? Adam masuk syurga high-high punya, tinggi-tinggi punya. So, Adam wariskan dekat akak syurga biasa-biasa ke yang high-high? Yang high-high lah juga. High-high. Tinggi-tinggi. Tuan-tuan, Adam duduk syurga hebat-hebat. Dia wariskan untuk kita pun syurga hebat-hebat. Tapi tuan-tuan, sebahagian kita mati esok, tak masuk syurga hebat pun. Mungkin masuk syurga lekeh. Sebab apa? Kita punya kelayakan untuk syurga have-have tersebut, Iblis dah ambil. Sebab tuan-tuan, mudah cakap macam ni lah bahasa manusia biasa. Lagi kita baik, lagi syurga kita tinggi. Lagi kita baik, lagi syurga kita hebat. Sebab ada orang pernah tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah,
Kita masuk syurga ni sebab amalan kita ke? Nabi kata tak, masuk syurga sebab rahmat, kasih sayang Allah. Oh, kalau sebab kasih sayang Allah, sebab apa kami nak beramal? Nabi jawab kata, amal kau tentukan kau tingkat apa. Amal kau menentukan kau dapat banyak mana. Okey, soalan kat sini adalah, Iblis, poin yang dia nak ambil bahagian daripada kita sewaktu kita di jalan yang lurus tersebut. Kita semua layak untuk masuk syurga paling tinggi. Tuan-tuan panggil Firdaus. Okey, jom kita guna perkataan Firdaus. Semua kita diwariskan Firdaus. Iblis punya motif supaya tuan-tuan sekurang-kurangnya tak masuk Firdaus. Turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Dan paling dia nak buat, tarik keluar lah. Masuk neraka. Masuk neraka. Kalau tak boleh ajak masuk neraka pun, bagi syurga bawah-bawah dah lah. Ending result dia nak suruh tuan-tuan masuk neraka. Masuk neraka. Tapi kalau tak boleh, syurga bawah-bawah pun, mission accomplished lah. Alright? Aku akan duduk jalan engkau. Aku akan tunggu mamat-mamat tu lalu dekat jalan engkau yang lurus tersebut. Aku nak ambil bahagian aku daripada budak-budak ni, kalangan hamba-hambamu ini. Apa nak buat? Wa udillannahum. Aku akan sesatkan mereka. Bahagian yang dia nak ambil tersebut, aku akan sesatkan anak Adam. Tuan-tuan, saya nak tanya, jalan lurus boleh sesat ke? Tuan-tuan call kawan tuan-tuan, babe, nak pergi rumah hang macam mana? Hang straight je, lurus je. Tuan-tuan, agak-agak lepas tu dia call lah, weh, simpang mana? Weh, blur nak cari macam mana? Weh, jalan straight, apa sesat pula? Maka sekarang, Iblis nak buat jalan lurus tersebut boleh kita sesat dari jalan lurus. Maksudnya tuan-tuan, kalau jalan lurus dia ada simpang kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. So jalan lurus jumpa simpang kanan, buat apa? Tuan-tuan nak pi rumah kawan tuan-tuan jalan lurus, nak pi syurga. Tuan-tuan nak pi syurga, syurga kat mana? Hujung jalan yang lurus. Jumpa simpang kanan, apa nak buat? Straight lah, jangan bagi signal. Jumpa simpang kiri, straight, jangan bagi signal. Itu jalan yang lurus. Sekarang tuan-tuan, Iblis nak kata, no, bagi signal kanan, bagi signal kanan. Belah sini bagi signal kiri pula. Bila kita bagi signal masuk simpang, sesatlah di jalan yang lurus. Jalan lurus takkan sesat. Iblis kata, la udillannahum. Confirm aku sesatkan mereka. Tuan-tuan nampak ni, lam alif itu sumpah. Tuan-tuan sebut wallahi kan? Lam fathah kan? Wallahi lam fathah itu sumpah. Confirm. Wallahi dia tak sebut lah. Dia sebut confirm. Aku bersumpah aku akan sesatkan mereka. Wa umanniyannahum. Aku akan buat anak Adam berangan-angan. Tuan-tuan, satu dia nak sesatkan. Sekarang nak sesatkan macam mana? Aku akan buat anak Adam banyak berangan-angan. Tuan-tuan, bila masuk simpang, maksudnya kita memang tak akan sampai dekat destinasi lah. Tapi betul tak, tuan-tuan lah selalunya. Tuan-tuan bila masuk simpang, tuan-tuan tekan minyak lagi masuk. Sebab apa? Tuan-tuan rasa, depan tu kot. Tuan-tuan berangan-angan. Tuan-tuan ikut jalan betul. Dengar sini tak? Iblis bagi tahu siap-siap, dia nak suruh tuan-tuan masuk simpang dan tuan-tuan berangan-angan di atas simpang tersebut. Tuan-tuan, antara benda cara Iblis nak menyusahkan kita adalah dia buat kita panjang angan-angan kita. Apa panjang angan-angan? Tuan-tuan, apa angan-angan tuan-tuan duduk atas muka bumi ni? Oh, saya nak pakai BMW. Angan-angan. Penurai getah je pun. Tapi bayang nak pakai BMW. Oh, nak melancong dekat Korea. At least Korea. Zaman saya Paris. Zaman kita sekarang, zaman saya kecil-kecil dulu, Paris. Zaman kita besar-besar ni, Korea. Umrah tak boleh lagi, Korea dah bayar lah. Poin dia kat sini, semua tu capai ke? Belum tentu. Tapi dipanjangkan angan-angan. Angan-angan tuan-tuan, orang boleh berangan-angan 1001 benda. Dan Iblis suka manusia berangan-angan. Bila orang berangan-angan, orang akan cuba untuk capai angan-angan dia. Betul? Maka sekarang tuan-tuan, apa Iblis buat untuk kita cuba capai angan-angan kita? Wala amurannahum. Aku akan suruh mereka buat sesuatu. Suruh buat tu sebab nak capai angan-angan lah.
Aku akan suruh mereka buat sesuatu. Hang ada angan-angan nak buat apa? Pakai BMW, apply lo ni. Alah, ribut sikit-sikit tak apa. Apa dia? Kau nak pergi Korea, ni ada package murah sempena Covid. Apply lah. Beli sekarang voucher. Duit tu cukup pergi umrah. Tapi kita kata umrah tak ada voucher, Korea ada voucher. Maka tuan-tuan, orang buat apa? Dia perintahkan kita buat sesuatu untuk penuhi angan-angan, bukan untuk penuhi jalan lurus. Tuan-tuan pergi Korea, insya-Allah tak tambah pahala. Tuan-tuan, saya pernah tanya student, pasal apa tuan-tuan melancong? Nak melihat keindahan Tuhan. Sembang. Tipu-tipu. Pergi Korea sebab nak cakap, ni saya. Betul tak? Betul tak? Nak makan kimbap kan? Sebab nak pergi tengok Pulau Jeju kan? Bukan sebab benda lain. Melihat kebesaran Allah lah apa bagai. Sembang. Naik Kinabalu lah, tengok kebesaran Allah. Naik Cameron Highland, kebesaran Allah ada agak kat situ. Pasal pergi Korea. Tu jawapannya hampa sembang. Patah balik kat sini, syaitan akan suruh untuk kita penuhi angan-angan kita. Bila aku suruh, bila aku perintahkan, tuan-tuan tengok perkataan tu, amarah, perintah. Kelas lepas, siapa perintahkan iblis? Allah. Allah ingatkan iblis, sujudlah, aku suruh kan, aku perintahkan. Iblis tak dengar. Sekarang iblis nak buat, Allah suruh anak Adam, iblis suruh juga. Iblis nak suruh ikut siapa? Ikut aku, ikut iblis, ikut syaitan. Maka tuan-tuan, fala yubayt kunna adhan an'am. Oleh sebab mereka ada angan-angan, aku akan suruh mereka, lalu bila aku suruh, mereka akan belah telinga binatang-binatang ternakan. Tuan-tuan, belah telinga binatang-binatang ternakan. Yang ni tuan-tuan, sebahagian orang baca dia tak faham datang apa pun. Kita explain sikit orang Arab zaman Nabi. Orang Arab zaman Nabi, mereka ada pantang larang nenek moyang yang nenek moyang mereka mereka ikut gila-gila. Contoh, dalam surah Al-Ma'idah, Allah sebut tentang Bahirah, Allah sebut tentang Ham, Allah sebut tentang 4 benda. Saya tak ingat perkataan dia. Dalam surah Al-An'am lepas tu, Allah explain 4 benda tu. Sekarang saya explain kat tuan-tuan. Dulu tuan-tuan, orang Arab zaman Nabi Muhammad, dia percaya kalaulah unta tersebut melahirkan anak ke-10 betina, maka kita akan buat lubang kat telinga dia, haram makan binatang tersebut. Siapa buat, murah rezeki. Tuan-tuan, pasal apa ada orang buat? Sebab dia berangan-angan kalau buat murah rezeki. Tuhan suruh ke? Bukan Tuhan suruh. Siapa suruh? Iblis suruh. Dia percaya. Iblis suruh, dia percaya. Saya bagi contoh zaman Nabi juga. Dia bagi kita kata, mana-mana kuda, unta, yang mana unta tersebut jantan, unta jantan itu mengandungkan 10 unta betina lah, maka unta jantan tu perlu dilepaskan, tak boleh belah. Makanlah apa nak makan, kita biarkan. Tuan-tuan, siapa-siapa tak buat, nanti laknat turun dekat rumah dia. Maka orang pun buat. Orang buat sebab Tuhan ke? Tak, sebab percaya arahan iblis. Dia panjang-panjang angan-angan. Contoh orang Melayu punya pantang larang yang terlibat dengan binatang. Contoh, orang Melayu bagi tahu kata, ramai-ramai masuk rumah, ada orang nak mai. Tuan-tuan, tak berani pukul, tak berani halau, macam-macam. Orang Melayu zaman dulu, hari raya jangan sapu sampah, takut rezeki keluar. Semua benda pantang larang tersebut, Allah suruh ke? Siapa suruh? Tuan-tuan, iblis suruh. Kita tak berani pegang penyapu hari raya sebab taat iblis, bukan taat Allah Ta'ala. Dan pantang larang sebegitu, memang orang Arab ada, orang Islam ada. Dan orang Arab punya style, dia mencacatkan telinga binatang. Dia buat tanda. Macam hari ni kan kita pasang tanda kat telinga lembu kan. Zaman dulu dia tak pasang tanda macam tu, dia buat lubang tu. Okey? Dan bukan setakat diri mereka, binatang mereka cacat kan, kerana ikut perintah Tuhan. Wala umarannahum, dan aku akan suruh mereka lagi. Fala yughayyirul khalqallah, lalu mereka akan ubah ciptaan Allah itu, ciptaan Allah ini. Kening ada elok-elok, cukur lukis pula. Pasal apa? Ubah ciptaan Allah. Untuk apa?
kening ni nampak Korea sikit kalau kita lukis. Bila kita lukis nampak Korea sikit, kita berangan-angan, kita pun macam Korea juga. Tuan-tuan, Iblis akan suruh kita buat 1001 benda, ubah ciptaan Allah, untuk kita penuhi angan-angan kita tersebut. Kau ni budak kampung, tapi muka kau comel, patut kau pergi KL dress up sikit, paling-paling tak model dapat ni. Kita pun buat, sampai KL dia pun kata hidung tak apa kena lah, kena buat nose job, tinggikan sikit. Kita pun buat. Kulit hang ni terlalu Asian, dia kena putih sikit, kita pun bleach. Tuan-tuan, semua arahan tersebut siapa suruh? Iblis suruh. Iblis bagi tahu ni tuan-tuan, sejak dengan depan Allah awal dulu lagi. Dia beritahu, aku akan suruh mereka panjang-panjang angan-angan. Aku akan suruh mereka buat kat binatang mereka buat. Aku suruh mereka buat kat diri sendiri pun mereka buat. Mereka buat. Jelas. Kulit elok-elok flawless, dia buat tattoo. Gigi elok-elok macam sekarang, dia pergi bubur bagi jarang lah. Tuan-tuan, gigi menjarangkan gigi ni orang Malaysia kita tak buat. Sebab mungkin bagi kita tak cantik kot. Tapi sebahagian tempat, orang Arab zaman Nabi, mereka menjarangkan gigi. Kita nak rapat gigi dengan pakai bracelet. Apa bagai? Orang Arab tu menjarangkan gigi. Mereka lagi comel, mereka rasa buat macam tu. Semua tu Tuhan suruh. Tentang yang mempasang bracelet warna-warni ni pun, agak-agak siapa suruh? Insta famous suruh. Wali-wali syaitan suruh. Poinnya Iblis suruh juga. Allah nak penuhi angan-angan kita tersebut. Allah nak penuhi pula. Iblis perintahkan untuk kita penuhi angan-angan panjang kita tersebut. Thumma, kemudian, kalau dah suruh belah telinga binatang, tak jadi. Kita suruh dia ubah ciptaan, dia tak buat. Kalau dua strategi tu tak buat, aku akan cuba suruh dia buat benda lain. Apa dia benda lain? Summa, kemudian, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Aku akan datang serang hendak mereka dari arah depan, dari arah belakang, wa an aymanihim wa an shimalihim, dari arah kanan, dari arah kiri, depan, belakang, kanan, kiri. Tuan-tuan, bahasa Melayu kalau kita kata, wih, dia kena serang depan, belakang, kanan, kiri. Istilah bahasa Melayu kita kata kena serang dari segenap penjuru lah. Betul tak? Tuan-tuan, Iblis dia serang daripada depan, tak makan, dia serang pada belakang. Tak jadi, serang pada kanan. Tak jadi, serang pada kiri. Dia try habis baik. Ni nama dia try and error. Orang ni kena guna kaedah mana? Kaedah ni tak jadi, dia serang guna kaedah 2. Tak jadi, dia serang guna kaedah 3. Aku serang dia depan, belakang, kanan, kiri. Tengok sini. Serang dari depan. Ingat tuan-tuan, kita berada di jalan yang lurus. Dia serang dari depan. Tuan-tuan, benda apa di depan kita, jalan lurus? Jalan lurus, depan kita ada apa? Betul? Syurga. Jalan lurus, depan kita syurga. Maka ada orang serang dari depan. Iblis kata, hang nak masuk syurga ke? Of course lah nak masuk syurga. Sebab tu main kelas. Kalau nak masuk syurga, main kelas lambat sikit masuk. Ambil bom ni. Tu, naik kelab. Cangok lagi, pergi. Tuan-tuan, apa motif orang tu buat? Syurga. Apa motif orang tu pergi bom naik kelab? Syurga. Betul tak? Ada orang jadi pengganas tersebut, motif dia syurga. Iblis tawar dekat dia syurga, serang daripada hadapan. Instead of syurga Allah, Iblis tawar syurga lain. Maka tuan-tuan, akhirnya kita pun jalan lurus, sengit juga masuk kanan. Sebab apa? Sebab kita Iblis serang daripada depan. Iblis serang daripada belakang. Kalau tawar bom dia tak jadi, syurga depan tak jadi, dia serang pada belakang. Kita tengah pergi ke arah syurga, dia pegang kat belakang. Sabar Azad. Syurga tak pergi mana tarik handbrake Azad. Dia tarik pada belakang. Syurga juga. Apa? Big stage pun tengah online ni. Kita tengah bergerak ke arah syurga. Nak pergi masjid. Nak dengar kuliah. Tiba-tiba dia kata, kuliah esok lah sekarang on live, big stage. Bahar Raja Lawak tengah live ni. Bola tengah live. Kia mulai esok lah. 3 pagi tengok bola dulu. Sabar Azad. Dia tak tarik daripada belakang. Dia serang daripada belakang. Ada orang serang kat depan, kantai. Ada orang serang daripada belakang, dia kan kantai. Tak boleh serang pada belakang, serang pada kanan. Kanan dulu ke kiri dulu? Kanan. Serang pada kanan. Wa an aymanihim. Tuan-tuan, serang pada kanan macam mana?
Tuan-tuan, selalunya kanan dengan kiri, kanan okey ke buruk? Kanan okey. Bahasa Quran dan bahasa Arab secara umum, termasuk bahasa Melayu pun, langkah kanan, lompat peti jadi kerajaan, langkah kanan. Bernasib baik. Kanan saja dikenalkan dengan benda baik-baik. Maka iblis kadang-kadang dia hasut kita dari arah kanan. Tu ada tabung kat luar tu. Buah duit. Kita pun bubuh duit. Bubuh duit lillahi ta'ala kan? Tak. Lil iblis. Takkan RM1. Kak Mah tu bagi 10. Kita pun, Kak Mah 10. RM1? Tak boleh. Paling-paling tak 20. Tuan-tuan 20. Buat benda baik tak? Buat benda baik. Tapi buat benda baik kerana iblis. Kerana iblis. Akak duduk depan. Siapa suruh? Allah suruh ke iblis suruh? Tuan-tuan, duduk depan baik apa? Kan? Duduk depan kira okey lah. Baik lah. Tapi poin dia kat sini adalah, kadang-kadang kita duduk depan sebab iblis suruh. Takkan duduk sah nombor 2. Siti duduk sah nombor 1. Kita kata, Siti sah nombor 1. Aku, Dia tuan-tuan. Kadang-kadang buat kerana iblis. Iblis suruh buat pada belah kanan. Tuan-tuan, saya masih ingat lagi tuan-tuan, saya pergi kiri dulu, saya cerita. Wa an shimaihim ilihim. Dan juga aku serang pada kiri. Serang pada kiri pada, kalau kanan, takkan bagi RM1, bagilah 10. Tu kanan. Kalau kiri, takkan hang bagi RM1. Patut simpan orang lain dah bagi 10. Bagi banyak pun kerana iblis, simpan kedekut pun kerana iblis. Takkan hang semayang kat rumah, pi masjid lah. Siti pi masjid, kita pi kerana iblis. Siti demam, dia tak pi, hang pun tak happy lah. Kita tak pi kerana iblis. Faham tuan-tuan? Dia serang pada depan, dia serang pada belakang, dia serang pada kanan, serang pada kiri. Sekarang tuan-tuan, saya nak cerita masa saya sekolah agama dulu. Saya sekolah agama dulu tuan-tuan, budak-budak kalau sembahyang Jumaat agak-agak sedekah RM8 ke? 10 ke? RM2 pun tak. RM1 pun terketak-ketak dah masa tu. Kita baru tingkatan 1, tingkatan 2. Saya masih ingat tuan-tuan, masa tingkatan 1, tingkatan 2 tersebut, nak bagi RM1 buka, kita budak sekolah asrama, kalau kita bagi RM1, kawan belum tentu bagi kan? Yalah, mai duduk 30 hari kat asrama tersebut, bawa RM50. RM1? Banyak tu. Poin dia kat sini adalah, dulu nak bagi RM1 kat tabung masjid, kalau 4 kali Jumaat, RM4. So sekarang saya nak beritahu, kata dulu nak bagi RM1, patutnya nak bagi RM1 macam mana? Tabung lalu, ambil RM1, bubuh, selesai lah. Tapi tuan-tuan, nak beritahu iblis ni, mula-mula dia kata RM1 kot, jangan bagi. Hang tu budak, tak usah bagi. Kita bagi. Bila kita bagi, iblis kata, takkan RM1, try RM2, try RM3, try RM4. Aku tahu hang boleh RM1 je, tapi takkan nak ambil terus bubuh tabung, dia nampak tak ikhlas. RM1. Tuan-tuan tahu tak riak? Riak buat kerana nak tunjuk ke orang. Yang kedua, ujub. Ujub ni adalah, kalaulah orang tahu aku buat macam ni, mesti dia kagum. Orang nampak tak? Orang tak nampak. Tuan-tuan tengok sini. Kadang-kadang dia kata, ambil RM1 tu, hang buka dompet, ambil RM1, bubuh kat tabung. Bagi Ahmad duduk sebelah tu, rasa bersalah sikit. Sebab dia student, hang bagi RM1, dia tak bagi langsung. Tu namanya riak, buat kerana orang. Ujub adalah apa dia? Ujub adalah, kalaulah dia tahu kata aku bagi RM1 ni, kan bagus. Tuan-tuan, semua dia makan. Contoh dulu masa asrama. Dulu mula-mula bagi RM1 macam tu lah, tapi rasa macam, tak cukup tasawuf lah. Bagi direct ni, maka kita pun lipat RM1 tersebut, bubuh celah samping, bubuh celah apa? Celah serban. Sagi dia nampak tabung mai, kita pun buat garu, apa ambil duit, bubuh. Tuan-tuan, semua tersebut adalah ikhlas hati cakap ujub. Tuan-tuan, sebelum tidur kena baca doa. Kita satu dom ada 20 katil. Kalau saya nak tidur, saya baca doa kan. Maka setengah orang nak baca doa pun takut orang tengok. Alah. Baca tidur lah. Risau sangat nak baca depan orang apa. Poin dia kat sini tuan-tuan, ada orang buat kerana Tuhan, ada orang buat benda sama tapi kerana iblis. Ya Allah, aku akan duduk tunggu mereka dekat jalan Engkau. Aku akan sesatkan mereka dari jalan lurus. Aku akan suruh mereka masuk simpang.
Aku akan ambil bahagian aku. Aku suruh mereka cacatkan telinga binatang, mereka akan buat. Aku suruh mereka ubah ciptaan Allah pada tubuh mereka, mereka akan buat. Kalau tak boleh buat, aku serang dari depan, aku serang belakang, aku serang kanan, aku serang kiri. Untuk apa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Tuhan, aku akan buktikan kepada engkau bahawa sangat tidaklah ramai dari kalangan mereka, anak Adam manusia, golongan yang syukur. Dengar, aku akan buktikan dekat Tuhan bahawa majoriti manusia tak syukur. Syukur tu apa tuan-tuan? Dengar statement ni elok-elok. Syukur adalah, kita terjemah terima kasih kan? Penghargaan kan? Terima kasih. Tuan tengok sini. Tengok kes Adam. Tengok kes Iblis. Iblis makhluk bumi. Tapi dia berhak, Allah naik pangkat. Allah tinggikan darjat dia. Dia boleh berada di langit. Tuan-tuan, bila Allah bagi banyak kelebihan, kita kena buat apa? Syukur. Terima kasih. Antara cara kita terima kasih adalah Tuhan suruh A, kita buat A. Sami'na wa ata'na. Kita patuh. Tapi tuan-tuan, akhirnya dia pilih untuk tak syukur. Dia lawan Allah Ta'ala balik. Tindakan kita hangguk kepada Allah Ta'ala, kita syukur. Tindakan kita kata, pasal apa pula? Tak maulah. Macam ni boleh tak? Kita tu buat alasan macam-macam, kita kufur. Syukur lawan dia kufur. Tuhan sangat-sangat suka kalau kita manusia jadi orang yang kufur, tak syukur. Tuan-tuan beli mainan dekat anak-anak. Mainan mahal. Tuan-tuan beli RM200 mainan. Macam mana anak syukur dengan RM200 mainan tuan-tuan bagi tu? Pertama tuan-tuan bagi kat dia, dia berkata, terima kasih mama, muah. Betul tak? Lepas tu dia buat apa? Dia ambil mainan tu, dia main. Tindakan dia main dengan mainan RM200 kita bagi tu, kita rasa, baloi. Bagi kat dia. Dia main, dia seronok, dia happy. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita Quran sebagai contoh. Allah Ta'ala bagi Quran kat kita. Nilai dia 200 ke? 2 juta pun tak. Lebih lagi nilai Quran tersebut. Maka tuan-tuan pun kata, terima kasih ya Allah, kau bagi aku Quran. Kau bagi aku faham kisah Adam hari ni. Alhamdulillah. Tu syukur. Yang kedua, dapat Quran jangan letak atas almari. Dapat mainan 200, simpan atas almari. Berabuk macam tu ke? Mak puas hati ke beli barang RM200? Tak puas hati. Ni, suami tuan-tuan beli periuk noksa, takkan masak nasi. Dapat periuk noksa RM2,000 pun habis. Nasi. Tak lekatlah nasi ni. Wah, keluarlah menu lain pula. Nasi. Tak payahlah periuk noksa RM2,000. Setakat masak nasi, periuk RM70 pun boleh. Gunalah periuk noksa tu. Itu cara kita syukur. Suami beli kasut harga RM200. Pakailah. Ni duk kotak. Bila tak guna, tu tak syukur. Guna syukur. Syukur adalah, kufur lawan syukur adalah tuan-tuan komplain. Tengok sini. Suami bagi RM50, kita Alhamdulillah. Suami bagi RM30, kita kata Alhamdulillah. Suami bagi RM10, kita kata Alhamdulillah. Kalau suami bagi RM50, kita kata RM50 je. Je tu tak syukur. Je tu tak syukur. Poin dia kat sini tuan-tuan. Iblis akan suruh kita jadi orang tak syukur. Buka peti sejuk. Saya boleh huraikan panjang tuan-tuan, bab syukur ni. Tuan-tuan buka peti sejuk. Tuan-tuan nak makan aiskrim Magnum. Buka peti sejuk. Coca-Cola kat situ, Sprite kat situ, aiskrim Nestle kat situ. Magnum tak ada lah. Tak ada benda nak makan. Tuan-tuan, punya banyak Tuhan bagi, kita cari Magnum. Tuan-tuan, kita selalu komplain benda yang tak ada. Kita kurang syukur benda yang ada. Selangor banyak kes tak COVID-19? Banyak kes tak? Nak komplain kan nak syukur? Tuan-tuan, tengok sini. Kes malam 40, contohlah. Kes malam 40. Nak kata Alhamdulillah 40 je. Ataupun nak kata, 40 kot. Jenuh kita 40. Pilih. Tuan-tuan, syukur 40 je. Syukurlah 40 je. Kes malam berapa semua? 800. Syukur 800 je.
Akak ada adik-beradik kena COVID. Syukurlah tak ada ke? Syukurlah tak ada. Instead of complain, syukur. Ni semua sebab COVID dah. Kelas ni baru 2 kelas, patutnya dah 9 kelas dah. Sebab plan buat sebelum PKP. Kan? Instead of complain, syukur. Semalam Muhyiddin umum tak ada PKP, baik tak payah umum. Sabar Sat, hang nak ke Muhyiddin umum? Mulai esok kuliah cancel lah. Mulai esok semua duduk rumah. Siapa yang tak nak makan tu mampu ambil hang. Nak suruh Muhyiddin umum macam tu? Syukurlah dia tak umum lagi. Sempatlah tuan tarik nafas Sat. Semalam Muhyiddin umum kata apa? Rentas negeri Sabah mai Semenanjung. Sepatutnya mula hari ni. Muhyiddin kata tak apalah, kita tunggu 12 hari bulan. Ada orang maki, pasal apa tak serta-merta? Tuan-tuan, kalau dia kata serta-merta pun ada orang maki, tiket flight aku macam mana serta-merta? Kalau dia kata tak serta-merta pun ada orang maki. Ketahuilah, majoriti orang tak syukur. Sebiji macam Iblis nak. Sebiji. Bagi 500 bantuan, 500 je. Bagi 1000 je. Bagi 2000 je pun. Tu pun nak lebih-lebih. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu kata majoriti orang komplain. Dan Iblis kata, yes! Aku berjaya buat muka-muka dia komplain. Tuhan, aku serang kanan kiri depan belakang, semata-mata nak buktikan dekat engkau bahawa majoriti anak Adam tak akan syukur. Lalu bi'izzatika, demi kemuliaan engkau, kehormatan engkau yang dihormati. Tuan-tuan tengok sini. Kehormatan pula. Kekuasaan. Saya silap tulis tu bi'izzatika. Kau ni siapa dia? Kamu Tuhan. M tu patu huruf besar. Iblis kata, demi kekuasaan engkau yang kemuliaan engkau yang dihormati, wahai Tuhan, aku akan arwainahum, sesatkan mereka semua, ajma'in, semua sekali. Tuan-tuan dengar tak? Iblis nak sesatkan anak Adam berapa orang? Semua sekali. Nak sesatkan berapa ramai? Semua sekali. Engkau sesatkan aku, ya Allah. Adam punya pasal aku sesat, aku nak balas dendam, sesat semua sekali. Anak-anak Adam, semua sekali. Maksudnya tuan-tuan jangan duk bayang kata tuan-tuan dengan Iblis immune. Tak. Tuan-tuan dengan COVID pun tak immune, dengan Iblis lagi tak immune. Maka Iblis kata, aku bersumpah demi kehormatan engkau, wahai Tuhan. Tuan, dia bersumpah demi kehormatan Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Izzah ni, bi'izzatika, perkataan yang izzah. Izzah maksudnya kehormatan yang dimuliakan, kemuliaan yang dihormati, kuasa yang dihormati. Kenapa dia bersumpah demi izzah Allah, kuasa yang Allah hormati? Why? Sebab tuan-tuan, dia bagi tahu kat Tuhan kan, dia nak buat apa kan? Tuan-tuan, bayang macam ni kalau ada orang bagi tahu saya, Nazar, pinjam 1 juta Dia biar betul 1 juta. Pinjam lah. Kita pun nah 1 juta. Dengan 1 juta kau bagi ni, aku akan bunuh bini kau. Tuan-tuan, agak-agak saya nak bagi tak? Saya penampak ambil balik 1 juta tu. Allah kata apa? Panjang umur? Okey, panjang umur. Kau bagi aku panjang umur. Aku akan buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Aku akan sesatkan semua hamba kau. Kau tak boleh buat apa? Kau dah nak bagi kan? Aku bersumpah demi kehormatan kau. Sebab kau janji tadi, kau nak bagi panjang umur. Tak boleh tarik balik, tak boleh tarik balik. Dia bersumpah dengan kehormatan Allah Ta'ala. Tuhan la yukhliful mi'ad. Tuhan tak mungkir janji. Tuhan kata panjang umur, panjang umur. Dia bagi tahu dia nak buat apa pun, Tuhan kata fine, go ahead. Aku akan sesatkan semua anak Adam, semua tanpa kecuali. Illa kecuali. Tanpa kecuali. Aku akan sesatkan semua orang illa ibadika minhum mukhlasin. Kecuali hamba engkau yang ikhlas, seikhlas-ikhlasnya buat menyembah. Tuan-tuan, ingat tadi saya bagi contoh apa? Serang pada kanan, serang pada kiri. Tuan-tuan, dengar sini. Nak bagi RM1 tak salah. Nak sembahyang depan orang tak salah. Duk satu pun tak salah. Syarat dia ikhlas. Iblis dia akan hasut kita kanan. Tak jadi. Kiri tak jadi. Bila dia try kanan tak jadi, kiri tak jadi, depan tak jadi, belakang tak jadi, kanan tak jadi, kiri tak jadi, depan tak jadi, belakang tak jadi. Dia kata, Siti ni tak pernah try lah kot.
Sebab dia ikhlas sangat. Faham? Tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan, semua orang iblis akan try kanan kiri depan belakang. Bila dia try, nampak sangat dia ni terlalu fokus, terlalu ikhlas sangat. Sikit habuk pun tak ada dalam hati dia benda-benda hak kita boleh try ni. Maka tuan-tuan, iblis kata, Ahmad ni kita tinggal tak boleh try lah. Iblis bagi tahu kat tentera-tentera dia, hang dia ni tu buang masa. Tu pergi jumpa dia. Tu buang masa, pergi hasut orang dia. Faham? Maksudnya tuan-tuan, ada orang atas muka bumi ni, oleh kerana dia terlalu ikhlas menyembah Allah Ta'ala, iblis try pun tak. Instead of dia try kita, ambil dia try orang lain. Dan tuan-tuan jangan perasan itu tuan-tuan. Jangan perasan. Dan untuk capai tahap mukhlisin, ikhlas, gila-gila ikhlas ni, tuan-tuan, iblis hasut dulu. Dia try 1001 cara dulu. Nabi Muhammad pun iblis try. Takkan Nabi Muhammad tak mukhlisin kot. Nabi Muhammad pun iblis try. Nabi Ayub sakit-sakit atas katil tu. Sebab apa? Iblis try macam-macam. Poin dia kat sini adalah kita jangan terasa macam kita ni ikhlas sangat lah. Ada je kurang ikhlas kita tu. Baik tuan-tuan, tengok sini. Kesimpulan ayat kita baca tadi, Allah beritahu kita apa matlamat utama iblis. Matlamat utama iblis, minta tangguh daripada Allah. Tuan-tuan baca, sebut kuat-kuat. Matlamat utama iblis, nombor 1. Tak cukup kuat. 1. Astaghfirullahalazim, mic. Minta maaf orang online, mic jatuh. Tapi kuat kau noh, orang online dengar kau noh. Matlamat utama iblis menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Cara dia, nombor 2. Lagi berangan-angan, lagi tercapai matlamat dia. 3. Instead of patuh perintah Tuhan, perantuh perintah aku, syaitan. 3. Meramaikan manusia yang tak syukur. Komplain. Syukur. Oh, tak mau. Komplain lagi. Iblis suka. Kelima. Memenuhkan neraka jahanam dengan manusia. Sekarang saya tanya tuan-tuan, iblis ni jin ke manusia? Jin. Iblis dia tak teringin nak penuhkan neraka dengan jin. Dia tak teringin. Dia nak penuhkan neraka dengan manusia. Kalau ada jin nak masuk neraka sama-sama, tu kira bonus lah. Dia tak kisah kalau ada jin lain tak ikut dia. Yang dia kisah, manusia mesti ikut dia. Tuan-tuan, pasal apa dia, istilah kita, tegar untuk hasut orang masuk neraka sama-sama? Pasal apa? Kenapa dia terlalu tegar sangat ni? Perkataan dia sebab dendam. Tuan-tuan bukan tak pernah tengok Hindustan. Orang jahat tersebut, dia suka kat Lakshmi. Dia berkata, Lakshmi kahwin sama aku. Han nak kahwin sama Khan? Maka dia kata, kalau aku tak dapat, Khan pun tak dapat. Pak, dia tembak Lakshmi. Betul tak? Poin dia kat sini, kalau aku masuk neraka, Adam pun masuk neraka. Bukan setakat Adam, anak cucu cicit 80 juta keturunan pun masuk neraka. Tuan-tuan, yang ni betul-betul antagonis. Kalau aku tak dapat, Adam pun tak boleh dapat. Jelas? Maka sekarang tuan-tuan, ini 5 benda yang dia akan ulang buat daripada zaman Adam sampai kiamat. Sesatkan manusia dari jalan lurus, ramaikan manusia berangan-angan, dia hasut ramai orang patuh perintah dia, meramaikan manusia tak syukur, dia akan make sure jahanam penuh dengan manusia. Tuan-tuan, daripada awal tadi sampai sekarang, siapa bercakap? Saya dan iblis bercakap. Iblis bercakap. Betul tak? Kita hanya membaca perkataan-perkataan iblis. Daripada tadi Allah tak jawab apa lagi pun kan? Sekarang tuan-tuan, apa reaksi Allah bila iblis kata, aku nak buat macam ni. Aku nak buat macam tu. Aku nak buat macam tu. Allah cakap apa? Allah kata, izhab. Okay. Pergi. Izhab. Go ahead. Take your time. Pergi. Kau nak buat apa? Nak sesat kan? Go ahead. Serang pada depan? Fine. Kau nak serang pada belakang? Dipersilakan. Kau nak buat apa? Suruh mereka cukur kening?
Suruh. Kena suruh apa? Korea instead of umrah. Go ahead. No problem. Tuhan benarkan. Bukan Tuhan tak kisah. Ha? Tuhan benar. Izhab. Pergilah. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Hasutlah sesiapa sahaja yang engkau sesiapa saja man istata'tum yang engkau mampu minhum daripada mereka bisautik dengan suara engkau tu. Tuan-tuan dengar sini elok. Iblis Allah kata siapa-siapa yang kau mampu kau pergi hasut. Meaning to say ada tak yang iblis tak mampu? Boleh bagi tahu tak siapa dia yang iblis tak mampu hasut? Yang mukhlisin tadi, yang ikhlas menyembah. Allah kata, iblis, kalau hendak pipi, hendak buat macam tu buat. Kau hasutlah siapa saja kau nak hasut yang kau rasa kau mampu tu. Pipi. Bisautik, guna suara kau. Jadi, senjata iblis dia, "Woi, jangan pergi." Dia guna suara. Ya, dia bercakap, dia hasut kita guna suara dia. Allah kata, "Go ahead, guna suara kau." Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlaika. Kau kerahlah para pengikut engkau yang berkuda ke, yang berjalan kaki ke, kau kerahkan. Maksudnya tuan-tuan, iblis buat kerja seorang-seorang atau dia rekrut ahli. Dia buka stokis. Ada distributor, ada buat dropship, ada orang buat full time, ada orang buat part time. Iblis ni tuan-tuan, dia ada buka cawangan. Tuan-tuan, jangan silap iblis tu nama seorang jin. Apa dia? Nama. Iblis tu nama seorang jin. Dalam dunia ni iblis ada berapa? Dalam dunia ni iblis ada berapa? Ada satu. Dalam dunia ni Adam ada berapa? Satu. Manusia ada ramai. Adam ada satu. Muhammad ada satu. Umat Muhammad ada ramai. Iblis ada berapa? Satu. Pengikut iblis yang buat kerja untuk iblis ramai. Dia punya networking dah besar. Dia buat pada zaman Adam kot. Maka tuan-tuan, Allah kata, kau hasutlah siapa-siapa kau mampu guna suara kau. Kau kerahlah tentera kau yang berjalan kaki. Engkau kerahlah tentera kau yang ada kenderaan tu. Kau kerahkan, no problem. Wa syarikhum fi amwal wa aulad. Engkau syirkhum, kau bersekutulah mereka dalam harta mereka, dalam anak-anak mereka. Tuan-tuan, Allah bagi hint siap-siap. Engkau bersekutu, ganglah mereka. Ingat kita bincang perkataan gang, syirik, sekutu. Bersekutu bertambah mutu. Bersekutu. Engkau bersekutulah dengan anak Adam dalam harta-harta mereka. Harta kita, siapa handle, kitalah patut handle, betul tak? Iblis kata, no. Daripada harta kau ni, aku nak ambil sikit. Ambil 5% bagi dekat judi. Ambil 6% bagi kat tempat maksiat. Ambil lagi 10%, dia pula nak handle harta kita. Tuan-tuan, harta antara jalan untuk iblis bawa kita masuk neraka. Sebab iblis mudah untuk bersekutu dengan kita dalam bab harta. Mati tiba-tiba nak bagi harta pusaka, dia kata, takkan hang dapat 1%. Hang kan kak sulung, adik hang dapat 2%, mana boleh. Iblis hasut. Apa? Engkau tak ada anak lelaki, nanti kau mati dapat harta kau kat adik-beradik. Anak kau dapat sikit je, sebab anak kau perempuan semua. Siapa hasut? Iblis. Apa dia? Surau nak buat kutipan kapet, RM5 sudah. RM5 nak beli berapa kaki? Tuan-tuan, iblis hasut. Pakej umrah 8,000. Hei, umrah 3,000 pun boleh pergi. Betul tak? Umrah 8,000 ada tak? Ada. 10,000 ada tak? Ada. Buat apa umrah 10,000? Ambil hak 3,000 dah lah. Korea? Takkan Korea 8,000. Paling-paling tak 15. Bukan selalu nak pergi Korea. Bunga sakura musim kali ni je. Dia hasut. Dia suruh kita berjimat kat tempat tak kena. Dia suruh kita membazir kat tempat tak kena. Dia akan bersekutu dengan kita dalam harta kita. Wa aulad. Dan dalam anak pinak mereka. Allah, anak kau nak menari K-pop, budak lagi. Allah, anak kau nak buat persembahan dekat sekolah dia pakai skirt, budak lagi. Kau tak sayang anak kau? Tuan-tuan,
Iblis bagi tahu siap-siap, dia akan guna dua saluran ni untuk hasut kita kau-kau. Harta kita, anak kita. Tuan ingat tadi kita nak pi ke jalan depan, ada orang tarik kat belakang? Tuan, yang tukang tarik kadang-kadang tangan anak tarik. Tangan anak yang iblis pegang. Anak kita pun bekerja untuk iblis juga. Ataupun lebih tepat lagi, iblis guna tangan anak kita untuk tarik kita. Tangan isteri kita untuk tarik kita. Duit KWSP kita untuk buat kita stay dekat sini. Faham? Okey? Wa'idhum, dan kau berjanjilah dengan mereka, wahai iblis. Kau janjilah dengan mereka 1001 benda. Engkau janjilah kata, kalau kau buat macam ni, kau akan dapat kebahagiaan. Kau janji. Alah, kau buat dulu ribuan pun tak apa, kau boleh bayar. No problem. Kau janjilah dengan mereka. Kau buat. So, tuan-tuan, senjata dan medium yang iblis guna, yang syaitan guna untuk hasut manusia. Apa dia? Satu, dua, tiga. Dua. Tak keluar. Dua. Tiga. Empat. Janji-janji palsu. Iblis, kau nak hasut, go ahead. Kau gunalah segala medium yang kau boleh guna, go ahead. Dipersilakan. Haza sirat, ini jalan lurus. Ingat tadi dia nak duduk dekat jalan Allah yang lurus. Allah kata, go ahead, kau buat kerja kau. Haza sirat, ini jalan yang lurus. Alayya mustaqim. Tanggungjawab aku untuk make sure ia kekal lurus selurus-lurusnya. Bagi tahu saya, tanggungjawab aku untuk make sure jalan ini kekal lurus. Aku siapa dia? Allah. Aku tu Allah. Iblis, tanggungjawab aku untuk make sure jalan ini lurus selurus-lurusnya. Inna ibadi, sesungguhnya para hamba aku, laisa laka alaihim sultan. Engkau tak ada sultan, kekuasaan atas hamba aku. Tuan-tuan dengar sini. Ingat tadi iblis kata dia nak hasut. Apa dia boleh buat? Dia boleh hasut. Dia boleh paksa tak? Kau tak ada kuasa atas hamba aku. Kau boleh hasut dia kedekut, kau tak boleh paksa dia kedekut. Kau boleh hasut dia zina, kau tak boleh paksa dia zina. Dia sendiri, budak manusia tu sendiri akan buat keputusan. Ini jalan aku. Aku make sure dia lurus. Hamba aku, engkau tak ada kuasa atas hamba-hamba aku. Laisa laka alaihim sultan illa, kecuali manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang ikut engkau dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Tuan-tuan, tengok sini, illa manittaba'aka minal ghawin, melainkan orang-orang yang pilih untuk menyimpang. Maksudnya, iblis tak ada kuasa atas satu orang kecuali kalau orang tu pilih untuk masuk simpang. Menyimpang. Ghawin. Tuan-tuan ingat jalan lurus tadi? Ini satu hadis Nabi. Saya pendekkan hadis Nabi tu. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi ambil kayu, kemudian Nabi lukis atas padang pasir. Nabi kata, haza sabilullah mustaqima. Nabi buat garis panjang lurus. Nabi kata, haza sabilullah mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus selurus-lurusnya. Kemudian Nabi buat garisan kanan kiri. Kemudian Nabi waktu lukis kanan kiri tu, Nabi kata, hazihi subul, ini pula jalan-jalan yang lain. Yang tengah ni jalan lurus, yang kanan kiri ni jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabil, tidaklah mana-mana jalan lain ini illa alaihi syaitan yad'u ilaih, melainkan dekat mana-mana jalan ni ada setan yang kata, mailah, konolah kanan, bagi signal sikit. Babi tak bagi signal, hang orang bagi signal. Faham? Tuan-tuan, setiap jalan mana pun ada syaitan panggil. Motif besar syaitan, jangan ikut jalan lurus, mai masuk simpang. Kita masuk satu simpang, syaitan ada kuasa lebih. Kita masuk satu simpang lagi, syaitan ada kuasa lebih. Faham?
Tuan-tuan pernah dengar kan syaitan duk bergayuk dekat mata lah, syaitan pasang lipstick lah, syaitan duk cucuk lah, betul tak? Tuan-tuan, dia cucuk tak jadi apa pun. Kita masuk satu simpang, dia cucuk, kita pun masuk lagi simpang, dia cucuk, kita pun lagi kita jauh daripada jalan lurus, lagi sesat, lagi dia ada kuasa. Jelas? Jelas? Haza sirat alayya mustaqim. Ini jalan yang lurus. Aku akan make sure dia lurus. Al-ghawin, untuk orang-orang yang simpang tadi tu, yang masuk simpang tadi tu, inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Siapa-siapa anak Adam masuk simpang, aku janji. Anna jahannam, sesungguhnya jahannam, la maw'iduhum, pasti dijanjikan untuk mereka ajma'in, semua sekali. So tuan-tuan, siapa-siapa masuk simpang, tempat dia kat mana? Siapa masuk simpang, tempat dia kat mana? Jahannam. Berarti Iblis punya motif nak make sure ramai dekat Jahannam kan? Maka dia akan suruh tuan-tuan masuk simpang sesikit-sikit mungkin. Sesikit-sikit mungkin. Sekurang-kurangnya sikit. Tuan-tuan tengok gambar ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengah berjalan lurus, tiba-tiba setan ni panggil. Setan ni nama dia apa dia? Korea. Setan ni nama dia Korea. Tuan-tuan ada duit, dia kata umrah tahun depan pun boleh. Korea ni one in a lifetime. Tuan-tuan, maka setan Korea pun panggil. Tuan-tuan pun pergi duit tu, instead pergi umrah, tuan-tuan guna untuk pergi kat Korea. Tuan-tuan, masuk syurga tak? Tuan-tuan masuk satu simpang, masuk syurga tak? Kalau tuan-tuan stay dekat jalan tersebut, tengok situ, masuk simpang. At the end, syurga kat sini, tuan-tuan tak akan jumpa syurga. Tuan-tuan buat dia masuk kat situ, lepas tu dia corner situ pula, dia corner situ pula, simpang banyak, sesat ya. Tuan-tuan, baru masuk satu simpang. Ustaz, saya simpang pertama tak ambil, saya pergi simpang kedua. Simpang kedua apa dia? BMW riba. Hang ambil BMW riba pun. Sorry, ni simpang kanan benda baik, simpang kiri benda jahat. Simpang kanan apa dia? Contoh simpang kanan, nah, ambillah cek saya ni bernilai RM1 juta untuk pembinaan masjid kita. Alhamdulillah, insya-Allah Tuhan bantu. Duk canang 18 juta hari. Make sure bila masjid tu siap, tulis kat situ, masjid ini hasil infak daripada saya. Tuan, canang 18 juta tahun. Tuan-tuan, tu simpang kanan ataupun simpang kiri. Tuan-tuan, simpang kanan pun tak masuk neraka, tak masuk syurga. Simpang kiri pun tak masuk syurga. Ustaz, saya nak pergi sikit je. Steering tu nak kena sikit je. Sikit je Ustaz, sikit je. 0.01 darjah. Masuk syurga tak? 0.01 darjah. Bagi tak? Masuk ke tak masuk? Tengok situ. Sikit je. Sikit pun tak masuk syurga. Sebab bila kita kena sikit saja, darjahnya berbeza di hujung. Tuan-tuan belajar matematik, tuan tahu 0.01 darjah silap, dia pangkah dalam exam. 0.01 darjah silap. Point dia kat sini. Kalau tuan-tuan masuk simpang, patah balik cepat-cepat. Tuan-tuan patah balik, selesai. Tuan-tuan beritahu saya, ada tak? Oh, tak ada kot. Tak ada dalam slide. Ni topik lain. Tuan-tuan beritahu saya, yang mana mudah? Yang baru sesat ataupun yang sesat lama? Nak patah balik. Tuan-tuan, tengok sini ya. Tuan-tuan jalan straight, tiba-tiba termasuk simpang, lepas tu rasa macam tak kena. Ahmad, rumah hang kat mana ni? Aku lah ni ada dekat, tadi aku masuk simpang belah kanan. Ahmad kata hang silap tu, patah balik. Lepas tu hang masuk kiri straight. Kita pun patah balik. Berapa simpang baru terlepas? Baru satu. Senang tak patah balik? Senang. Tapi tuan-tuan bayang macam ni. Tuan-tuan nak pergi Kedah daripada sini, naik utara selatan. Maka tuan-tuan pun masuk dekat plus tersebut. Instead tuan-tuan corner kiri pergi utara, tuan-tuan corner kanan. Tengok Seremban. Tuan-tuan straight lagi. Melaka. Tuan-tuan straight lagi. Johor Bahru. Tuan-tuan pun call, Ahmad, hang kat mana ni? Aku tadi masuk simpang kanan apa-apa tu. Kat mana lah ni? Aku tengok tepi jalan dari sini muar lagi 1 kilo. Hang silap patah balik. Tuan-tuan, patah balik tu senang .
Jauh kot. Jauh. Lagi kita jauh masuk simpang, lagi susah patah balik. Maka alang-alang dah termasuk sikit, mai sekarang lah. Maksudnya kalau dekat bank tuan-tuan sekarang ada dah RM8,000 nak beli tiket Korea, sempat lagi tak beli. Sempat lagi. Pi tengok package umrah siap-siap, sempat lagi. Ustaz, saya pi dah umrah. Boleh tak nak pi Korea? Tanya diri sendiri. Selesai? Falhaq, maka kebenaranlah yang berlaku. Kebenaran tu apa dia? Semua yang aku janji tadi akan berlaku. Aku janji kau panjang umur, falhaq, ia berlaku. Aku janji bahawa aku benarkan kau untuk hasut mereka kanan kiri depan belakang, berlaku. Aku janji bahawa aku tak akan kacau engkau iblis sepanjang kau buat kerja atas muka bumi, berlaku. Aku janji bahawa siapa masuk simpang masuk neraka, berlaku. Aku janji siapa patah balik, aku terima taubat, aku berlaku. Aku janji bahawa apa Allah janji ni hilang perkataan. Saya tengok akak hilang perkataan. Apa-apa yang Allah janji tadilah semua berlaku. Falhaq, maka kebenaranlah. Wal haqqa aqulu, kebenaran adalah yang aku cakap, yang aku firmankan. Sebab tadi kita baca ada yang iblis cakap. Yang iblis cakap tu palsu-palsu belaka. Yang aku cakap confirm betul. Iblis akan menjanjikan, betul ya? Aku janjikan, yang aku janji dapat. Iblis akan perintahkan, yang aku perintah benar, yang iblis perintah tak benar. Iblis akan memanjangkan angan-angan. Allah juga memberi kita angan-angan. Nak syurga tak? Tada, ini syurga. Tengok ada bidadari? Tada. Betul tak? Allah juga memberi kita angan-angan. Angan-angan Allah Ta'ala betul. Angan-angan iblis palsu. Falhaq, kebenaranlah. Wal haqqa aqul, kebenaran yang aku firmankan. La amla'anna jahannam minka, pasti. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan faham ayat A. La, confirm, pasti, bersumpah. Allah janji, la amla'anna jahannam minka. Iblis, dengar elok. Aku janji, aku bersumpah akan penuhkan neraka dengan engkau, iblis. Wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dan aku janji aku akan penuhkan neraka dari sesiapa sahaja dari kalangan mereka yang ikut engkau. Dari kalangan mereka siapa dia? Adam, anak Adam. So tuan-tuan, Allah kata neraka akan penuh dengan engkau dan siapa saja yang ikut engkau dari kalangan manusia. Tuan-tuan faham tak penuh? Faham tak perkataan penuh? Tuan-tuan ada pergi kerja naik MRT kan? LRT, MRT. Boleh duduk tak? Masa nak balik kerja? Oh, tak boleh balik. Tak boleh duduk. Bersesak-sesak. Penuh lah? Tak penuh. Dekat sini ada ruang, kat sini ada ruang, kat sini ada ruang. Penuh adalah sepadat-padat mungkin. Muka kita kena muka orang sebelah. Tak ada ruang. Tu penuh. Aku akan penuhkan neraka sepenuh-penuhnya dengan engkau iblis dan siapa-siapa mereka yang ikut engkau. Baik tuan-tuan, tengok depan. Ingat tadi kita bincang keadaan roh manusia yang menyebabkan mulia. Ada dua punca kemuliaan. Sama ada sebab roh yang diciptakan dan juga ilmu yang Allah ajar. Betul? Maka sekarang, apa ciri yang menyebabkan kekal mulia? Dua ciri ini lahir-lahir dah ada. Betul? Dua ciri ini lahir-lahir dah ada. Roh itulah terutama sekali. Yang ilmu ni sewaktu dia membesar ada. Apa yang mengekalkan kemuliaan? Roh yang mulia ni, rohnya mesti ikhlas, tulus menyembah. Roh ada, selesai. Roh yang tulus menyembah mengekalkan kemuliaan tersebut. Ilmu yang Tuhan ajar, ilmu ni ada, mulia. Rohnya tak mempunyai, menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Belajar banyak-banyak, tiba-tiba pilih tasawuf pelik-pelik, lepas. Tuan-tuan, ilmu tu ilmu. Tapi ilmu tu bukan Allah bagi. Ilmu tu syaitan ajak. Maka Allah kata, rohnya menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Maka tuan-tuan, kalau roh tak menyimpang dari jalan Allah, kalau rohnya tulus menyembah, kalau rohnya mukhlis, tulus menyembah, kalau rohnya bukan mughlin, menyimpang, kekal kemuliaan tersebut. Selesai? Maka tuan-tuan, tuan-tuan, watak utama yang Allah marah sangat, nama dia apa dia?
Tak dengar, tak dengar. Watak utama nama dia apa? Allah marah ni? Iblis. Watak utama yang Allah marah ni nama dia Iblis. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Nama IC dia apa dia? Iblis. Nama IC dia apa dia? Iblis. Satu orang nama dia Iblis, kita panggil dia Iblis. Kita maki ke kita okey? Nama saya Nazar, tuan-tuan panggil saya Nazar. Tuan-tuan maki ke? Tuan-tuan tak maki kan? So nama dia Iblis. Kita panggil dia Iblis, Iblis, my side. Iblis, pasal pun kau buat macam ni? Iblis tak bagus kau buat macam ni. Tuan-tuan, kita maki ke? Tak maki. Itu cara manusia bertamadun lah. Hormat lah. Maki ni apa dia? Maki adalah nama dia apa? Nama dia Iblis. Kita kata, weh babi, my side. Itu baru maki. Nama dia lain, kita panggil lain. Itu baru maki. Itu baru marah. Jadi sekarang dengar sini. Iblis nama dia. Daripada awal tadi sampai sekarang, Allah kata, kau nak buat Iblis? Kau buat. Kau janji macam tu Iblis? Kau janji. Yang kau nak buat tu, semua Allah masih lagi guna address Iblis. Bila Allah habis bercakap pasal neraka, syurga, pelbagai ni, Allah kata, syaitanan marida. Dia ini si setan yang memberontak tersebut. Baru keluar perkataan syaitan. Maka tuan-tuan, jangan tuan-tuan silap, Iblis tu apa, setan tu apa. Iblis nama seekor jin. Setan tu apa? Sekarang tuan-tuan, bila kita marah, nama dia Iblis, tak layak nak panggil Iblis dah, hormat sangat. Takkan tuan-tuan nak panggil Iblis? Donald Trump, kalau tuan-tuan panggil Donald Trump telah berkata, okey lah, tuan-tuan masih hormat lah. Tapi kalau tuan-tuan tu kata, si bangang tu telah berkata, si bodoh tu berkata, si setan tu berkata. Si setan tu berkata, baru nampak kita menghina dia. Maka sekarang, bila orang ni dah lah lekeh jahat pula tu, instead of kita memanggil dengan nama, Allah dah tak panggil nama. Allah kata, Mamat ni, inilah si setan yang marida. Setan yang memberontak terhadap Allah. La'anahullah. Allah laknat dia. Hari ni, tuan-tuan dengar perkataan laknat. Maksudnya tuan-tuan, tengok saya elok. Kalaulah kita ni tergelincir buat salah terhadap Allah, Tuhan tak laknat lagi. Kita buat salah lah, betul lah kita buat salah. Dosa tak? Dosa. Berdosa, tak semestinya Tuhan laknat. Yalah kita masuk simpang. Yalah kita masuk simpang, betul kita patah balik apa semua. Dosa lah, tapi Tuhan tak laknat. Bila Tuhan laknat? Tuhan laknat apabila engkau instead of jadi orang jahat, kau bukan setakat jadi orang jahat, engkau jadi setan. Bila engkau dah dapat status kesyaitanan tersebut, laknat Allah ke atas engkau. Ingat tuan-tuan, daripada kelas pertama sampai hari ni, sekarang baru tuan-tuan dengar Allah panggil dia sebagai syaitan. Sekarang baru tuan-tuan dengar Allah panggil Iblis sebagai laknat Allah ke atas dia. Syaitan. Sebut banyak kali. Syaitan tu apa? Tuan-tuan terjemah Ustaz. Syaitan tu apa? Ya tak? Yalah, tak apalah gelaran kepada Iblis. Soalan syaitan tu terjemah Ustaz. Maksud dia apa? Syaitan dilaknat Allah. So syaitan bukan terjemah dilaknat. Syaitan dilaknat betul, tapi syaitan itu terjemahannya bukan dilaknat. Syaitan tu apa? Maka tuan-tuan, sekarang kita explain syaitan tu apa. Syaitan adalah, ini tuan-tuan terjemahan direct ya. Syaitan adalah sesiapa sahaja yang waswasa, yang membisik, yang ajak buat jahat. Syaitan adalah sesiapa sahaja yang ajak buat jahat. Sama ada ajak terang-terang, bisik terang-terang, atau bisik secara senyap-senyap. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Keyword dia adalah, setan adalah sesiapa sahaja yang bisik, yang ajak waswasa, buat jahat. Sama ada dia ajak terang-terang, "Beb, arak jom. Beb, apply lalu ni, ribat sikit je. Jom lah, try." Tuan-tuan, dia ajak. Sama ada dia ajak terang-terang, ataupun dia kata, "Yang ni korang, malam ni pukul 9 lah." Dia ajak terang-terang, ataupun dia ajak senyap, buat jahat. Sama ada dia jin yang tak nampak tersebut, "Nazar, tak payah
Jin yang tak nampak tu. Ataupun dia kata, ataupun dia manusia. Ustaz, bila nak habis cepat sikit. Minal jinnati wan nas. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, syaitan ini, ingat tadi, iblis, dia ada tentera dia berjalan kaki. Iblis ada tentera dia naik kuda. Ingat? Iblis yang tentera dia tu siapa dia? Tentera dia setan lah. Setan tersebut yang bawa kerja iblis. Kerja iblis nak buat ramai orang tersesat di jalan Allah. So, kalau ada makhluk lain, jin atau manusia, yang tengok kita sembahyang, dia kata, tak boleh jadi ni. Dia nak paksa kita masuk simpang juga. Dia pun setan juga. Dia lapor tugas, report duty kepada iblis. Sama ada buat terang-terang ataupun senyap-senyap. Jadi tuan-tuan, agak orang lain aduk kena, akak pula. Agak. Betul ya akak. So agak, kawan akak Siti, dia tu tak pakai tudung. Kawan akak Siti, dia tak pakai tudung, pakai skirt pula tu, macam-macam, color apa semua kita tahu. Soalan, dia setan ke tak? Saya tanya balik kak. Yakin? Kawan akak, kawan akak Siti, rambut color kuning, bra color apa semua kita nampak, pakai seksi gila-gila, duk kacau bini suami kita tu. Soalan, dia setan ke tak? Tuan-tuan, dia tak setan lagi, dia baru fajir. Istilah Quran untuk orang yang terang-terang buat dosa ni, dia fajir, orang jahat. Dia orang masalah sikit lah, fajir, orang berdosa. Sat, fasik rosak. Okey, kita nak pergi kat situ. Siapa-siapa hak jenis buat dosa, minum arak, ambil riba apa semua ni, tuan-tuan, dia tak setan lagi, dia baru jahat. Dia baru ada sikit masalah. Orang-orang ni tergelincir. Maka dia buat salah, tergelincir. Bukan isu besar sangat, sikit je. Siapa dia setan? Setan adalah yang ajak. Siti tadi tak ajak, dia tak pakai tudung. Dia bukan kata, "Mah, kenapa pakai tudung?" Kalau dia pula duk halang orang pakai tudung, si setan. Faham? Setan. Dia tak pakai tudung, salah sendiri, peribadi. Dia tak kacau orang. Tapi dia kata, "We don't want tudung dihijabin. Tudung penindas." Duk buat kempen macam tu pula. Dia setan. Faham? Dia setakat kata, arak kat mana ada jual? Ambil RM5 beli arak. Tuan-tuan, setakat dia minum arak seorang-seorang, dia tak setan lagi. Tapi kalau dia kata, arak ada free voucher hari ni, sila beli, pasang signboard pula, dia setan. Jelas? Anak tuan-tuan kat sekolah, dia isap okok, dia tak setan lagi. Tapi dia kata, "Babe, try lah 1 pam. Tak maco lalu." Anak tuan-tuan setan. Faham? Dia buat jahat, dia belum setan. Dia ajak orang buat jahat juga, dia setan. Jelas tuan-tuan? Maksudnya, setan tu silap-silap, kadang kira depan belakang kita je pun. Alright? Dan tuan-tuan, setan ini, dia report duty kepada siapa? Iblis. Aku tak kenal pun alamat iblis. Kau tak sedar, kau sedang report duty kepada iblis. Faham? Baik. Sekarang tuan-tuan, Allah kata, "Syaitana marida la'anallah." Maka orang jenis macam ni, mereka ni syaitan sama macam iblis, dan mereka ni adalah yang buat kerja untuk iblis. Mereka semua ni dilaknat oleh Allah Ta'ala. So tuan-tuan kena sedar diri bahawa ada syaitan minal jin wa wan nas. Ada jin dan ada manusia. Maksudnya tuan-tuan kena beza antara jadi orang jahat dengan jadi orang setan. Orang jahat, fajir, kita bukanlah boleh buat kawan. Tapi kalau dia adik-beradik kita ke, kawan-kawan kita ke, kita boleh buat kawan lagi. Kalau kawan kita minum arak, kita boleh pergi sembang-sembang lagi dengan dia. Tapi kalau kawan kita setan, duk pergi rekrut orang pula buat jahat, rasa nak penampak juga ni. Tuan-tuan, kalau kawan kita lesbian, kawan kita gay, LGBT, tapi dia seorang-seorang dia je, dia tak kacau orang. Bukanlah kita kata betul, tapi kita kata, okey lah, dia baru masuk simpang. Simpang. Tapi kalau dia rekrut pula, you ni kalau lesbian kan bagus. Dia rekrut pula. Tuan-tuan, kalau dia rekrut, dia setan. Okey? Selesai. Maka sekarang, saya nak tanya tuan-tuan, Allah dah halau iblis turun ke belum? Dah?
Dia tak mau sujud tu Allah dah halau kan. Tapi lepas Allah kata turun, dia kata Allah panjang umur. Lepas panjang umur dia bercakap. Allah kata amboi bercakap, laknat. Betul? Mulai hari ni kau setan. Betul? Lepas Allah cakap macam tu, Allah kata fakhruj minha. So sekarang apa lagi? Dah habis cakap kan? Sekarang turun. Sekarang baru tu turun. Tuan-tuan, kalaulah Tuhan suruh dia turun kali pertama dan dia turun tak jawab balik, kemungkinan dia taubat Tuhan terima. Tapi oleh sebab dia menjawab panjang, dia minta panjang umur, dia maki Tuhan, dia penyalahkan semua orang, dia janji dengan Tuhan itu ini, maka sebab tu kali kedua dia halal turun, kali ni dia turun dengan sangat hina. Dia turun kali ni dengan laknat. Dulu Allah panggil dia minas saririn, antara yang lekeh-lekeh. Sekarang bukan setakat lekeh dan kena laknat. Tuan-tuan, lekeh. Tuan-tuan dekat sini pun bukan mulia sangat, ada agak yang lekeh-lekeh. Tapi Tuhan laknat. Tak. Dia tu tak padan dengan lekeh, kena laknat pula. Fakhruj minha. Sekarang apa lagi? Turun lah. Fa innaka rajim. Engkau sekarang terkutuk. Sebelum ni tak sebut pun dia terkutuk. Sekarang sebut innaka rajim. Engkau syaitanir rajim. Engkau hari ni terkutuk. Wa inna alaika la'nah ila yaumiddin. Engkau kena laknat sampai hari pembalasan. Laknat dia non-stop. Selesai? Fahamlah kita bahawa buat salah, masuk simpang, patah balik, insya-Allah boleh. Kena laknat, kau tak akan jumpa simpang patah balik sampai bila-bila. Tuan-tuan, Abu Lahab antara orang yang jadi syaitan. Dia lawan. Tuan-tuan, dekat Mekah tu ramai orang kafir. Zaman Nabi ramai orang kafir. Muhammad kata apa? Okey Muhammad, apa yang kau cakap tu aku tak setuju. Bye-bye, dia balik. Syaitan ke? Tak. Dia cuma tak setuju. Dia kafir tak? Kafir lah. Setan ke? Tak setan. Lepas tu Muhammad dakwah, dia tengok sambil minum kopi, lepas tu jalan. Dia tak setan. Siapa dia setan? Abu Lahab. Abu Lahab kata, Muhammad, mai apa? Ish. Zakir Naik ceramah. Ada orang tak setuju dengan Zakir Naik? Ada. Mai tanya soalan, duk kata awak tak betul Zakir Naik, awak tak mahir, awak pun tak beli ayat kitab kami. Ada orang cakap macam tu. Setan ke? Belum. Yang setan siapa dia? Yang setan buat poster Zakir Naik lukis muka hidung babi. Tu setan. Siapa dia setan? Setan adalah yang kata Setan adalah yang Zakir Naik tengah ceramah, tiba-tiba dia tutup switch lampu. Zakir Naik tengah ceramah, tiba-tiba dia potong mikrofon. Tu setan. Setan siapa dia? Setan adalah, tuan-tuan tengok sini ada kuliah hari ni. Maka ada orang kata ada kuliah hari ni malas aku nak mai. Sebab ustaz tu cakap Kedah tak faham. Malas aku nak mai, ustaz tu tak syok, ceramah tak syok. Tuan-tuan, dia tak mai. Setan ke? Tu bukan setan. Setan adalah apa dia? Ustazah, lah dah ke ustaz ni. Tak payah mai Larut ustaz ni. Yang tu setan. Dia halang. Dia cuba halang. Bukan nama sebenar. Qala fakhruj, keluar sekarang. Fa innaka rajim, engkau terkutuk. Alaika la'nah ila yaumiddin, untuk engkau laknat sampai hari kiamat. Tuan-tuan, hari ni ada sembang Adam tak ada sembang Adam kan? Padahal cerita Nabi Adam. Sekarang tuan-tuan, semua benda yang tengah duk bercakap tadi tu, Adam dengar tak? Adam dengar. Itu penting. Sujud ke Adam? Tak mau. Pasal apa tak mau? Adam duduk sebelah. Menjawabnya budak ni. Allah cakap yang tu. Allah laknat dia. Adam tengok. Macam mana kita tahu Adam tengok? Satu, sebab ayat minggu lepas, Adam baru saja suruh sujud dan dia tak mau. Adam ada kat situ. Sebab tu kita tahu Adam dengar. Dan macam mana kita tahu Adam dengar? Sebab topik seterusnya ingatan untuk Adam. Allah kata apa? Iblis turun, laknat, rejam. Amboi. Faqulna, lalu kami, Allah katakan, ya Adam. Sekarang Adam duduk kat tepi, baru Allah kata, Adam, inna hadha, sesungguhnya yang ni. Tuan-tuan, tengok ni perkataan. Hadha, yang ni. Tuan-tuan, bila sebut haza, ini ke? Ini. Yang mana satu? Nombor satu ke?
Nombor 2. Nombor 1. Hadza ini. Maksudnya iblis kat sini, Adam, ni. Iblis nampak tak muka? Kenal tak? Kenal, Allah tunjuk depan mata. Dan tuan-tuan, Allah guna perkataan hadza. Kelas pertama. Tuan-tuan ingat tak iblis kata apa? Iblis kata, ni yang kau nak muliakan pada aku. Ni. Dia buat dekat Adam, Allah buat kat dia balik. Ni. Adam, ni. Mamat ni. Inna hadza adu laka wa li zawjika. Adam, mamat iblis ni, bukan iblis, setan. Setan ni musuh kau, Adam. Bukan sekat musuh kau, musuh bini kau sekali, Adam. Oi. Tahu ni mamat ni. Okey? Selesai. So tuan-tuan, Adam tahu tak? Oh, musuh tak boleh kawan. Adam tahu tak? Allah pesan, Allah ingatkan. Saya patah balik. Iblis buat salah, Allah beri ingatan tak? Iblis buat salah, Allah beri ingatan tak kat Iblis? Beri. Sekarang Adam belum buat salah lagi, Allah beri ingatan tak? Pun Allah bagi. Adam, ni musuh kau. Kau dengar kan tadi, dia nak menyesatkan engkau lah, dia nak menyesatkan keturunan engkau lah, dia nak hasut kanan kiri depan belakang. Kau dengar tu, Adam? Fala yukhrijannakuma minal jannah. Maka Adam, jangan mamat ni mengeluarkan engkau dengan isteri engkau daripada syurga, jannah. Fatashqa. Lalu kalau kau keluar daripada syurga, engkau akan menderita. So mamat ni, kau dengar tadi dia nak buat apa kan? Engkau jangan buat dia kawan, sebab dia musuh. Jangan sampai dia keluarkan engkau daripada syurga. Fatashqa, lalu engkau akan menderita. Poin dia kat sini, kan dia nak penuhkan neraka dengan engkau. Syarat nak penuhkan neraka, mesti keluar daripada syurga tu. Syurga dulu. Engkau dah layak masuk syurga, Adam. Dengar statement saya. Adam dah layak untuk syurga yang paling atas-atas, yang paling high-high, yang paling tinggi. Maka sekarang Adam, kau layak dah pun. Maka sekarang jangan sampai kau dikeluarkan daripada syurga yang have ni, high ni. Fatashqa. Kalau kau keluar, engkau akan menderita. Maksudnya tuan-tuan, dalam syurga menderita tak? Menderita. Tak menderita. Luar syurga menderita tak? Jawab. Luar syurga menderita tak? Ya, luar syurga menderita. Contoh, sekarang tuan-tuan dalam syurga kan luar. So sekarang dekat bumi tuan-tuan menderita tak? Ya. Apa menderitanya kita kat bumi? Sambung baca. Allah kata, Adam, ni musuh ni, dia ni jangan sampai dia keluarkan kau dari syurga. Kalau kau keluar, fatashqa, engkau akan menderita. Inna laka, sesungguhnya untuk engkau dalam syurga, alla tajuu' fiha wa la ta'ra. Kamu dalam syurga, kamu tak merasai lapar. Luar syurga engkau lapar. Dalam syurga makan tak tuan-tuan? Makan. Kita makan sebab menikmati, bukan sebab lapar. Kau keluar dari syurga, kau lapar. Kau akan makan kerana menikmati. Tuan-tuan, kalau nak menikmati, tuan-tuan tak akan makan rumput. Tapi tuan-tuan, dekat dunia, bayam pun bayam lah. Terpaksa, bukan menikmati pun. Saya tak menikmati bayam tersebut. Tapi tuan-tuan makan. Saya terpaksa makan pucuk kayu, apa pahit-pahit semua tuan-tuan makan. Sebab apa? Lapar. Kena makan. Miskin sangat-sangat siput babi pun orang makan. Betul tak? Sebab apa? Menderita. Nak bagi tahu kat sini, kita kaya tengah mana pun, lunch hour je kita cari makanan. Menderita. Allah kata, engkau jangan sampai keluar dari syurga. Kau keluar dari syurga, kau menderita. Dalam syurga, kau tak lapar. Dekat luar, kau lapar. Wala ta'ra. Dan kau tak telanjang. Dalam syurga, kau sentiasa berpakaian. Kau sentiasa aib tertutup. Dekat dunia, kau kena tutup aib tersebut. Sentiasa orang cari. Sentiasa orang tahu. Sentiasa kena cari tempat lain. Dia cari apa? Cara untuk tutup aib. Jelas? Dan itu menderita. Contoh tuan-tuan. Bila tutup aib, telanjang ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita perlu telanjang. Nak pergi toilet dengan telanjang. Dan syurga buat pergi toilet. Tak payah. Itu namanya menderita. Tengah-tengah highway, pergi masjid, Allah, toilet tak boleh pakai. Pergi surau, toilet tak boleh pakai. Stesen minyak, toilet tak boleh pakai. Sebab PKP. Akhirnya tuan-tuan nak berlepas kat mana? Itu nama dia menderita. Dalam syurga, tak ada isu tersebut. Tak ada isu tersebut.
Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu dalam syurga kamu tak tazma'u, kamu tak dahaga, sebab dalam dunia kamu dahaga. Wa la tadha. Dan kamu juga tak rasa bahang dalam syurga. Sebab dekat dunia kamu rasa bahang. Bahang terlalu panas atau terlalu sejuk. Dalam syurga, just nice. Kau tak payah fikir nak panas sikit, sejuk sikit, panas sikit. Just nice. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, engkau dengan isteri kau uskun. Uskun. Tinggal buat sementara waktu. Sakana. Uskun, aina taskunu, di mana kamu tinggal. Perkataan taskunu, sakana tu, tinggal buat sementara. Sebab tuan-tuan dalam bahasa Arab, kalau tinggal terus tu kita panggil mustautin. Kamu bermustautin kat mana? Allah tak kata dekat Adam, engkau bermustautin lah dalam syurga ni. Allah tak kata macam tu. Allah kata, uskunu, kau tinggal sekejap. Sekejap tu berapa lama? Oleh kerana Allah guna perkataan sakana, uskunu. Sakana, pernah dengar perkataan sakinah? Sakinah maksudnya tenang. Keluarga sakinah. Uskunu, engkau tinggal sampai engkau dah tenang. Maksudnya lama saat. Kau masuk syurga tu sempat enjoy lah. Kau sempat happy-happy lah. Sakana, tenang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Sunway Lagoon, berapa jam? Setengah hari. Kalau tuan-tuan duduk setengah hari, disebut tuan-tuan tinggal dekat Sunway Lagoon ke? Tak. Tapi kalau tuan-tuan duduk sebulan, setahun, awak tinggal dekat mana? Saya tinggal dekat Sunway Lagoon. Bukan tuan-tuan bermukim dekat Sunway Lagoon. Tuan-tuan tinggal kat situ. Duduk lama sangat. Tapi akhirnya tuan-tuan kena keluar juga bila habis hotel tersebut. Sama juga dengan syurga. Adam, uskunu, kau tinggal sementara. Tapi sementara tersebut kau sempat enjoy. Sakana, tenang. Maka sekarang kau tinggal dekat syurga tersebut sementara engkau dengan isteri kau. Oleh sebab engkau boleh enjoy dalam syurga tersebut, syurga luah. Kau nak pergi segenap pelusuk syurga tersebut. Fakula min haisu syi'tuma. Engkau enjoy, engkau makan apa kau nak makan. Engkau dengan isteri kau makan apa nak makan dalam syurga tu. Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kamu berdua dekat, taqraba, dekat dengan hazihi syajarah, dengan pokok ni. Pokok mana tuan-tuan? Pokok ni. Pokok mana? Pokok ni. Jadi tuan-tuan beritahu saya, Adam tahu tak pokok mana? Pokok ni. Jawapannya Adam tahu. Bukannya Allah kata, ada Adam, dalam syurga tu ada pokok besar, dia tu dia dilarang masuk. Tak, Allah bukan cakap macam tu. Allah kata, Adam, pokok ni tak boleh nak? Ni, pokok ni. Pokok lain tak apa, pokok ni tak boleh. Maksudnya, bukannya Adam imbegus. Pokok mana tau? No. Allah kata, pokok ni tak boleh. Jelas Allah beritahu pokok ni tak boleh. Tuan-tuan patah balik. Adam, kau makan apa nak makan, kau enjoy apa nak enjoy. Tapi pokok ni jangan apa? Jangan dekat. Bukan jangan makan, jangan dekat. Makan yang lain, makan bererti pergi dekat lah. Tapi pokok ni bukan jangan makan, dekat pun jangan. Jelas? Kau makan apa nak makan, pokok ni dekat pun jangan. Kalau kau dekat, fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekat, kau zalim lah. Kau buat benda yang tak patut buat lah. Zalim maksudnya, letak sesuatu bukan pada tempatnya. Pokok ini jangan dekat. Kalau kau dekat, engkau letak sesuatu bukan pada tempatnya. Kau zalim. Kalau kau dekat, engkau buat benda yang Tuhan tak bagi buat. Jelas? Jadi, peringatan Allah, peringatan untuk Adam. 1, 2, 3. Ingatannya adalah Adam, nimu, musuh. Setan. 2. Adam, musuh kau tu, dia tak suka kau dalam syurga. Dia nak bawa kau keluar. 3. Syaitan nak buat engkau keluar syurga dan engkau menderita. Alright? 4.
Adam, tak ada syurga tapi tinggal sekejap. Sekejap pun kau sempat enjoy. Go ahead. 5. Adam dan Hawa tak boleh mendekati pokok ni. Pokok lain tak apa. Kau telan. Okey? Fawaswasalahumas syaitan. Maka si setan tu pun waswasa, buat kerja dia, membisikkan kepada mereka berdua. So tuan-tuan, Allah sebut iblis ke? Tak. Bila dia buat kerja kesyaitanan dia, tak layak panggil nama lah, kita panggil sifat. Si setan tersebut. Sebab tu ada alif lam asyaitan. Alif lam. Ni tuan-tuan yang belajar bahasa Arab simple ni. Bila ada alif lam, dia bukan kata nama. Bila ada alif lam, dia bukan kata nama khas. Dia kata nama am. Jadi, terbalik. Bila alif lam, Bila boleh letak alif lam, dia adalah kata nama, bukan kata kerja. Dia adalah kata nama. Makan, kata kerja, akala, tak boleh bubuh al-akala. Tak boleh. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia faham benda saya cerita ni. Alif lam hanya boleh bubuh dekat kata nama. Kata kerja tak boleh. Menunjukkan bahawa asyaitan ni kata nama. Oleh sebab ada alif lam, dia kata nama khas. Syaitan, banyak setan. Ingat tadi saya sebut Siti pun boleh jadi setan. Ibrahim pun boleh jadi setan. Ada jin nama Haji Bima tu pun boleh jadi setan juga. Semua tu boleh jadi syaitan. Tapi bila sebut asyaitan, setan mana? Bila sebut setan tu tengok sama ada dia mufrad, singular ataupun dia ramai. Kalau singular, seorang-seorang, si setan tu seorang, iblis. Tapi kalau Quran sebut syayatin, si setan-setan itu ramai. Si setan-setan tu adalah anak-anak buah ni. Contoh, surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal, Allah cerita pasal masa pergi perang tersebut, setan tu duk kata dekat Quraisy, hampa menang hari ni. Sampai dekat perang Badar, dia nampak malaikat turun, setan tu lari. Setan tu Allah guna perkataan asyaitan, si setan itu, merujuk kepada iblis. Maksudnya perang Badar tu tuan-tuan, bukan iblis hantar dia punya general, dia sendiri turun. Nabi Muhammad tu, yang lawan Nabi Muhammad tersebut, bukan setan hantar dia punya pegawai-pegawai, iblis sendiri turun. Nabi Muhammad dulu. Fawaswasallahumas syaitan. Si setan itu pun membisikkan kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Apa motif dia? Motif dia kita sembang bulan depan, insya-Allah. Ada soalan? Ya tak? Apa beza fajir dengan fasik? Tuan-tuan, saya nak minum. Ada siapa-siapa nak jawab? Fajir, fasik. Apa beza? Terjemah bahasa Melayu dulu. Fasik apa dia kak? Fasik orang berdosa. Akak terjemahlah. Fajir? Oh, fajir pun orang berdosa juga. Tuan-tuan tengok Quran tuan-tuan, bahasa Melayu terjemahan, fajir pun dia terjemah berdosa, fasik pun terjemah berdosa. Maka kadang-kadang orang tanya soalan macam tu lah. Betul, terjemahan bahasa Melayu ni tuan-tuan, dia diringkaskan, bergantung kepada siapa terjemah lah. Tuan-tuan, saya cakap terus terang, nak terjemah teks Quran, bukan teks Arab, teks Quran nak terjemah bahasa Melayu, sangat susah. Teks Arab terjemah bahasa Melayu susah, teks Quran terjemah bahasa Melayu lebih susah. Bahkan tuan-tuan, teks bahasa Melayu terjemah bahasa lain pun susah. Bila dia silang bahasa, susah kita nak explain maksud sebenar. Saya bagi contoh dulu Bahasa Melayu nak terjemah bahasa Inggeris. Dua-dua bahasa ni tuan-tuan tahu. Cuba tuan-tuan terjemah bahasa Inggeris. Contoh orang Melayu kita sebut, kepala otak hang. Terjemah bahasa Inggeris. Susah kan nak terjemah? Betul tak? Kalau orang tu kata curse on you, dia punya feel kurang. Betul tak? Bahasa Arab pun sama lah. Maka ada bahasa Quran yang maksudnya lebih dalam daripada terjemahan bahasa Melayu tersebut. Faham? Okey, sekarang saya jawab soalan akak. Fajir ada orang terjemah berdosa, fasik berdosa. Okey, sekarang kita terjemah literal dulu. Literal, buka kamus. Fasik daripada perkataan fasaqa, rosak.
Fasik, orang rosak. Orang yang rosak. Orang tak patut jadi macam tu. Masa Tuhan cipta orang, Tuhan tak mahu orang berfungsi macam tu. Tiba-tiba dia berfungsi macam tu, dia rosak. Allah sebut dekat malaikat, ketika malaikat tanya, nak cipta khalifah atas muka bumi, khalifah ni nak bunuh-bunuh dan juga yufsidu fil ar, buat rosak atas muka bumi, buat rosak. Perkataan sama. Yufsidu, orang yang buat rosak. Fasik, yufsidu fil ar, yang melakukan perosakan atas muka bumi. Yang melakukan itu kita panggil fasik, orang rosak. So menjawab soalan akak, fasik itu apa dia? Orang rosak. Fajir, fajir datang pada perkataan fajara. Tuan-tuan pernah dengar perkataan fajar? Apa fajar? Matahari pagi. Fajar. Kita bincang fajar tu. Kata akarnya sama. Fajar ni apa dia? Sinaran matahari pagi. Gelap, segelap-gelapnya, gelap hitam legam, tiba-tiba fajar keluar. Fajar tu apa dia? Semua gelap. Lepas tu dia kata, aku tak mau gelap, aku nak bercahaya. Bila dia langgar arus, semua gelap, tiba-tiba dia nak keluar cahaya dia tu, kita panggil fajar. Siapa pelik? Gelap pelik ke cahaya tu pelik? Kalau pagi, gelap tu normal. Cahaya seorang tu main tu pelik. Cahaya tu langgar arus. Kita panggil fajar. Fajir, orang yang semua ikut Allah. Dia kata, tak mau lah ikut. Dia langgar arus. Kita panggil dia fajir. Fajir, terjemah direct, yang pilih untuk langgar perintah. Terjemah literal lah, yang fajir. Sebab tu saya kata, nak cari perkataan bahasa Melayu, satu perkataan nak terjemah fajir, susah. Tak ada perkataan. Maka ada orang terjemah yang buat dosa. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka teks Arab, teks bahasa Melayu Quran, tuan-tuan baca, tuan-tuan faham ke? Tuan-tuan dapat gambaran. Tapi nak lebih zoom lagi, dalam lagi, itu fungsi tuan-tuan belajar bahasa Arab. Itu fungsi tuan-tuan datang kelas tadabbur. Terjemahan yang saya guna dekat slide, yang tu saya terjemah seolah mungkin lah, supaya senang explain. Dan kalau tuan-tuan cek yang saya sebut dengan yang saya terjemah, yang saya sebut lebih diolah daripada yang saya terjemah. Ada soalan so jawab soalan kau. Jawab. Okey. Saya nak sambung sikit lagi. Orang fajir dengan orang rosak sama tak? Jawapannya sama. Dialah fajir, dialah fasik. Orang yang sama. Cuma kadang-kadang Allah panggil dia sebagai fajir, kadang-kadang Allah panggil dia sebagai fasik. Kadang-kadang Allah panggil dia orang yang buat melanggar arus, kadang-kadang Allah panggil dia orang rosak. Lebih kurang macam ni lah. Satu orang yang mencuri dengan cara dia seleweng duit. Satu orang yang curi dengan cara seleweng duit. Kita boleh tak panggil dia penyeleweng? Boleh Boleh tak kita panggil dia pencuri? Boleh tak kita panggil dia pengkhianat? Boleh tak kita kata dia ni tak amanah? Banyak perkataan kerja sama aja. Okey. Sama juga dengan tuan-tuan. Quran sebut azabin alim, siksaan yang sangat teruk. Azabin azim, siksaan yang sangat besar. Teruk dengan besar. Apa beza dia? Benda tu lah juga. Sembang apa ni? Okey. Wallahu alam. Ada soalan tambahan? Tak ada, live boleh berhenti dah. Tuan-tuan, saya nak maklum kata kat sini, topik kita hari ni, ingatan Adam dah habis. Bererti isu Adam akan ada satu lagi, taubat Adam, insya-Allah bulan depan, kalau tak ada PKP. Tapi insya-Allah Allah susu yang terbaik lah. Allah susu yang terbaik. Sami'na wa ata'na. Jangan komplain. Syukur. Tuan-tuan, taubat Adam kita buat bulan depan. So bulan depan bila? Sepatutnya plan kita Rabu minggu pertama. So kalau bulan depan Rabu minggu pertama, insya-Allah 4 November, insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan, dah dapat poster ni ke belum? Siapa yang tak mai kelas lepas tu, saya nak bagi tahu siap-siap. Sebenarnya siri Al-Quran bercerita ni kita ada buat secara online. Yang ni tak ada kaitan dengan kelas ni Tak ada kaitan. Kita buat secara online, tuan-tuan boleh ikuti melalui Zoom. Juga tuan-tuan boleh ikuti melalui Facebook Live. Poster ni saya dah hantar dekat kau Gayah kot.
Kan? Dah masuk dalam grup dah pun. Macam biasa, siapa-siapa yang tak ada dalam grup, pergi tanya, aku nak masuk grup juga. So, poster ni, program ni, bila kita buat? 8 Oktober. Bila 8 Oktober? Esok. Tuan-tuan, program ni, kita akan buat siri Al-Quran bercerita sebiji macam dekat sini. Sebiji. Maksudnya, kalau tuan-tuan mai dah, tak payah tengok. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam taksub sangat, nak tengok sekali lagi, tengok. Ataupun tuan-tuan rasa, Ustaz, kelas lepas saya tak mai. Mai lah tengok. Maka tuan-tuan, ini kita mula balik Adam nombor 1. Kelas ni, siri Al-Quran bercerita online ni, kita buat hari Khamis, minggu kedua dan minggu keempat. Maka bulan Oktober ni, 8 Oktober dengan 22 Oktober. 22 Oktober tu kelas hari ni. Kelas hari ni kita buat 22 Oktober. Yang ni secara percuma dekat online. So, share-share lah nanti. So, jumpa saya esok malam. Tuan-tuan, saya galakkan. Sesiapa yang ikut kelas ni secara online, saya galakkan tuan-tuan ikut melalui Zoom. Download aplikasi Zoom, dia akan minta ID dan minta passcode. Tu ID dan passcode dia, ikut melalui Zoom. Sebab apa? Kalau tuan-tuan ikut melalui Zoom, kita boleh bercakap. Saya boleh tanya, tuan-tuan boleh jawab. Kelas pertama lepas ada 50 orang something ikut melalui Zoom, 100 orang something ikut melalui live. Yang ikut melalui live setakat boleh tengok lah, tanya tak boleh. Kalau tuan-tuan, Ustaz nak tanya kat bawah, saya tak sempat baca pun. Tak sempat baca. Alright? Saya galakkan tuan-tuan ikut melalui Zoom, insya-Allah. Ada soalan final? Tak ada soalan final. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Minta maaf lah, tadi mic jatuh.